Okey, minta maaf. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam semua. Okey, ada technical error saya ingat saya cakap seorang-seorang, memang ternyata saya cakap seorang-seorang lah. Rupanya ada isu, you all tak dengar suara saya. Okey, alhamdulillah dah boleh dengar suara saya. Okey, untuk malam ni kita akan bincang tentang chapter 2. Chapter 2 adalah berkaitan dengan kita lah industri, dari sudut kita ada produk dan ada servis, kita nak pergi pada global market. Bila nak pergi global market tu ada beberapa perkara lah alasan yang kita kena buat. Dan faktor-faktor standard kan, kalau pelajar-pelajar management kita very clear lah kan, kita ada berkaitan dengan political and economy, social and technology. And kalau sebut apa pastel kan, tapi kita dalam case ni kita kena absorb semua knowledge you tentang management. Chapter 2 ni ibarat macam bagi saya to be general lah, and dia discuss about mission, dia discuss about SWOT and TOWS, dia discuss tentang product life cycle, dia discuss basic discussion on the supply chain. So benda-benda very basic. Kalau you go through bab 2 ni saya rasa oh you dah belajar waktu SPM, waktu matrix, apa lagi kan, STP, diploma ataupun semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 you face on this. Dan sebab tu saya tak nak terlalu apa terlalu deep sangat ikut dalam slide. To be general lah. Tapi slide yang saya buka sekarang ni kalau tanya saya suka nak kongsi lah. Okay. So kita ada ramai kat sini. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Okay. Sebenarnya saya dah explain tadi tapi you all dah dengar. So saya kena ulang balik lah kan. Okay. Sepatutnya minggu ni ada yang saya bagi tahu bahawa minggu ni ada quiz. Jadi quiz kita extend lah kepada next week. Okay, kemudian ada yang tanya, so minggu ni kelas macam mana? So ni kelas kita kelas online. So mana yang kelas sejam, kelas 2 jam, yang fizikal pada minggu ni tak ada lah sebab kita dah cover untuk malam ni. Okay, jadi untuk assignment, saya rasa saya pun tak nak cerita malam ni, tetapi saya akan bekalkan slide dan video. Mohon semua refer slide dan video lepas kelas kita malam ni. Saya akan bekalkan video dengan nota, minta you all tengok. Okay, cuba faham. Kalau tak faham, tanya dekat grup. Tak nak tanya individual. Tanya dalam grup. So, mana-mana yang tak clear, boleh tanya yang berkaitan assignment. So, kalau grup A especially dah banyak done lah. Kita dah cover sikit-sikit. Bab 2 sebenarnya. Kalau grup A tu saya sentuh sikit. Lagi-lagi saya sentuh supply chain. Okay, kemudian kita dah arrange group assignment member. So, nanti group B dan group C pun kena make sure kena ada group lah make sure semua orang kena ada group untuk assignment kerana assignment kita adalah group assignment, quiz 10%, 50% project. Penentu kepada you dapat A atau B contohnya adalah bergantung pada project assignment ni. Jadi make sure you punya team member tu solid kerana permarkahan itu akan melihat secara keseluruhan. Jadi dia bukan hanya tengok pada individu tapi tengok secara keseluruhan. Okay? Alright. Yang pertama reason to global adalah improve the supply chain lah. Okay. Kalau kita tengok supply chain ni kan, kalau kita cuba relate lah sebab kita pelajar management. Kalau kita sebut pasal politik, sebut pasal politik ni, politik dia bukan cerita tentang kestabilan. Dia bukan hanya cerita negara tu mata wang dia tinggi rendah. Dia bukan hanya cerita tentang sistem. Dia bukan cerita tentang manusia, human and culture. Tetapi dia menceritakan secara holistik. Okey, kalau kita bincang dari segi transportation, sebab supply chain ni antara benda yang kita boleh bincang adalah transportation. Ada negara yang mempunyai sistem transportation yang sangat bagus. Elok internal dan elok external. Okey, bila sebut supply chain ni dia berkaitan dengan material. Ada negara yang ada resources yang sangat-sangat bagus. Ada negara yang resources tu very limited. Okey, macam saya explain dekat group A, kita ada 3 at least. Ini yang paling tinggi paling tinggi kita tak cukup sumber ni. Dia jatuh dekat Malaysia kita panggil effect and impact towards all the food security. Okey, yang pertama adalah yang mana kita tak cukup adalah kelapa. Kalau sebut kelapa ni industri pemakanan lah santan. So kita Malaysia tak cukup, kita ambil daripada Indonesia. Lembu kita ambil daripada negara India. Kambing kita ambil daripada negara Australia. Ingat sampai bila ni? Tak nak pula lepas ni baca surat khabar ke, bila sembang-sembang dengan orang ke kan. Sembang-sembang besok dah kerja ke dengan industri masa praktikal. Bila you faham tak tentang food security? Apa contoh
output yang tak cukup dekat Malaysia, you pun tak tahu nak cerita. Jadi belajar dekat operation management, benda-benda maklumat ni memang kena tahu. Sebab operation ni bukan kita hanya tengok pada buku, bukan hanya tengok pada sistem, tetapi you kena dapat that information lah. So banyak data-data from the governments and industry, kita kena ambil tahulah. Pengalaman daripada practitioner pun kena absorb, kena ada yang benda itu. Okay. Bila kita cerita tentang tak cukup ni, senang je kan? Tak cukup kelapa, kita pun import dekat Indonesia. Okay. You sebagai operation manager insyaAllah ke depan nanti. Okay. Jadi kita kena faham situation. Memang nampak mudah kan? Tak cukup, kita pun contact Roger, Indonesia punya peladang kan sana, supaya hantar kelapa dekat Malaysia. Settle. Tetapi kena faham kat sini adalah penceritaan tentang demand and supply. Ni lukis kelok best ni. Kan? Jadi dalam kes ni nak tunjuk bahawa kalau bahasa teori mudah je kan. Kita tak cukup, kita ambil daripada negara Indonesia dan Indonesia dapat income dengan dia menjalankan ekspor. Maksudnya dia ekspor kelapa dia ke Malaysia. Dia dapatlah duit daripada transaksi luar negara. Tetapi kita kena faham bila sebut tentang industri. Bila industri ni kalau logik teori dari sudut logik kalau tak cukup, bagus ni bisnes ni. Jom, aku ada tanah. Jom kita tanam pokok kelapa supaya kelapa tu kita boleh jual. Senang je nak jual. Dekat Malaysia ni tak cukup. Okey, betul. Dari simple maths dia, begitu yang akan berlaku. Tak cukup, kita buat benda tu, kita akan dapat senang demand. Sebab penawaran tu sekarang tinggi. Jadi dekat sini kita nampak bahawa secara positif tu itu. Okey. Tetapi you all ni pelajar management. You kena faham lebih tinggi lagi. Ambil paling basic lah kita dalam marketing, kita ada marketing mix. Kita ada price, kita ada product or services, kita ada location and promotion. Katakanlah kita ambil satu price, harga. Okay, bila kita kata tak cukup nak ambil dekat Indonesia, sebenarnya ada pilihan lain. Mungkin kita panggil ada pilihan lain. Mungkin dekat Thailand, kan? Mungkin dekat negara-negara lain yang berhampiran dengan Asia ni, and tak semestinya kena ambil dengan Indonesia. Mesti ada sebab. Adalah reason. Reason tu global tu kita faham in general, tapi mesti ada sebab dia. Sebab kat sini mungkin harga murah. Harga rendah. Jadi kita pun seronok kita tak cukup pun kita still consider buat alternatif ataupun nak make a decision, kita kena list apa benda yang kita perlukan, kemampuan, capability yang kita ada. So mungkin dari sudut geografi pun sesuai tanam kelapa dekat Indonesia, dan kelapa kat Indonesia pun tak jauh beza dengan spek dia, kualiti dan taste dia hampir lebih kurang santan dia rasa sama macam kat Malaysia, which is decision tu dia buat. Tapi sebenarnya ada faktor yang lebih besar pada tu. Contoh kat sini harga. Okay, bila cerita pasal harga, mula dah berlaku barriers. Sentuh harga. Katalah kat Indonesia ni dia looking forward, dia nak terus ekspor kat Malaysia ni time to time banyak. Jadi dia bagi satu harga yang baik punya harga. And katakan dekat Malaysia harga dia sebiji RM5. Okey, Indonesia tawarkan harga yang sangat murah, iaitu RM2.50. Separuh harga daripada RM5. Okey, jadi dekat sini orang yang meniaga selama ni ambil kat pasaran tempatan yang beli sebiji RM5, tahu dekat Indonesia ni jual RM2,500, pelan-pelan dia move. Dalam peniaga dia kena macam ni, very kompetitif. Mana yang boleh kurangkan kos, kita go to the option yang mengurangkan kos lah. Kan? Reason of to nak increasekan profit adalah kita nak kena reducekan kos. Bukan hanya wholly depend on sales. Okay. Jadi dia kena balance lah. Sale pun okay, kos pun rendah. Okay. Jadi dalam kes ni, kita government kena aware, kita nak kena protect industri kelapa. Jadi industri kelapa kat sini sebab tu lah, banyak faktor lah, banyak yang berlaku. It's not nothing new lah, benda dah lama dah. Okay. So how that the Malaysia need to control the industry supaya penanam kelapa akan terus berterusan dekat Malaysia. Pada masa yang sama, kita kena monitor and control lah supaya harga yang masuk dekat Malaysia ni tidak menyebabkan industri ataupun peladangan kelapa kat Malaysia tu akan merudum. So kita kena jagalah yang tu. Jagalah maksudnya dekat Malaysia ni peladangan tu pun industri, and income sikit sebanyak tu akan memberi efek pada pekerja lah. So dia akan bagi impact pada Malaysia punya ekonomi jugalah. Tu maksud dia lah. Reason kat global ni nampak indah, murah je kita beli. Tetapi banyak benda kita kena jagalah dari sudut industri lah. Mungkin ada setengah orang masyarakat dia tak faham.
ia pun nak berniaga jual mahal-mahal. Jadi bila mahal kita tak beli, marah. Kita orang ni bukanlah kaya sangat, jadi kita ni nak beli tempat yang murah. Jadi belilah dekat Indonesia. Tapi sebenarnya lah kat sini peranan kerajaan untuk memastikan penetapan harga itu dan kontrol dari segi market itu supaya dia tidak berlaku implikasi kepada kita punya industri lah. Okay, faham jadi kita kadang-kadang kalau bawa-bawa belajar ni kan, beli barang kat China je murah. Lepas tu kan nanti kita kat Malaysia boleh jual mahal. So dekat market kat Malaysia mahal. Jadi kita boleh bagi diskaun 30%, 40%, 50%. Tapi sedikit sebanyak sebenarnya kalau tidak ada kawalan, so dia akan mempengaruhi lah secara total tau sebenarnya our economic impact. Maksudnya akan perubahan ekonomi kat Malaysia lah. Walaupun industri itu nampak cantik berlaku import dan ekspor, tetapi saya panggil khazanah, industri yang kita suatu masa dulu kita sangat strong, lama kelamaan dia akan terus menyusut ataupun hilang begitu sajalah. Okay, second point is reduce cost lah. Saya memang terus terang saya memang suka berkaitan dengan cost. Sebab tu kalau orang tanya dengan saya, Fazli, tak nak push sales ke? Tak, push sale tu baguslah kan. Kita pun susunlah strategi macam nak tingkatkan jualan. Tapi saya punya concern sekarang adalah reduce cost. So kita sebenarnya boleh dapat profit tanpa kita sedar, tapi kalau kita manage cost. Managing cost tu sangat-sangat penting supaya kita tak buat defect. Defect tu silap lah, kecacatan, error kan. Kita tak ada buat mistake yang human buat based mistake. So kita tak ada simply untuk add cost. Betul? Kita increasekan non value. Sesuatu yang kita menambah cost, benda tu tak beri sebarang impact pada nilai. Kan? So kadang-kadang kita buat tu kadang-kadang tak sabar something like. Dia cost ni dia akan relate dengan masa sebenarnya. And how you manage about time, macam mana you manage dengan manpower. So macam mana you manage dengan resources, bahan mentah. So semua tu sangat-sangat penting lah. Jadi salah satu industri untuk sustain dalam industri bila ada masalah berkaitan dengan material and so kita akan cari option tu tadi. Tapi masa yang sama kadang-kadang kita nak alasan untuk reducekan cost. Reducekan cost. Kita kena usaha dapatkan supplier contohnya daripada negara luar yang mana boleh reducekan cost. Satu lagi adalah kat Malaysia ni, bukan Malaysia dah sorry, saya ulang balik. Dunia ni kadang-kadang ada implikasi tentang currency, mata wang. Kan bila mata wang tu tinggi, mata wang itu atau rendah, dia memberi satu peluang kepada industri dari sudut ingin menjual dan ingin membeli. Bila orang jual murah kita beli. Bila mata wang di negara sana sangat tinggi, kita boleh jual dengan harga. Bila currency tu transfer balik dengan Malaysia, dia dapat satu nilai yang sangat-sangat besar. Okay. Improve operation. Kadang-kadang improve operation kena global lah. Operate global lah. Contoh lah kan, kalau dekat negara dunia ni, kalau kata hotel, industri hotel dan pemakanan. So, memang manusia suka makan dan manusia suka travel dan bercuti. Sebab tu duduk kat hotel. Jadi, bila tinggal ni dan makan ni, dia sedikit sebanyak. Dia sekarang ni nak tak nak negara yang bukan negara Muslim pun, dia kena make sure halal makanan itu. Kan makanan yang halal. Jadi hotel menyediakan makanan yang halal. Jadi so prefer hotel sekarang ni kena collab dengan Malaysia contohnya dari segi services. Malaysia ni banyak institute, center, R&D yang berkaitan dengan halal development. So boleh cooperate dengan negara-negara. Contohlah kawan saya banyak pergi kat negara Filipina bantu hotel-hotel di sana, bahagian kitchen di sana, bagaimana nak operate membekalkan makanan halal untuk turis. Bukan hanya dari segi makanan tu halal, dari segi pengurusan juga. Jadi turis yang Muslim, yang ramai Muslim ni akan datang ke negara Filipina sebab tak ada isu ataupun ada solution untuk dari konsep halal tu. Jadi dekat sini, improve operation ni macam-macam. Jadi bukan hanya improve dari segi physical product tu saja, tetapi lebih pada services. Maksudnya sekarang ramai yang tak nampak, yang hidden part adalah services. So services, banyak services kat sini lah kan. Kalau kita ambil workers contohlah kan, a little bit change sekarang ni, tetapi sesuatu yang saya kena explain, situasi ini dia up and down. Contohnya, ada industri-industri besar macam bank contohnya.
Ambil contoh lah kan, kalau salah saya mohon maaf. Katakanlah Maybank. Okey, Maybank. Maybank sedar bahawa dia memerlukan pakar IT yang sangat bagus dari segi programming dia, dari segi apps dia, dari segi kepintaran untuk kepintaran kecekapan, saya kepintaran dan kecekapan, dan memang less mistake. Maksudnya kalau dia punya quality work and efficiency kecekapan dia memang kuranglah berlaku error and defects tu. Dia punya apa, quality tu memang sangat tinggi. Jadi kalau nak cari orang pakar IT tu dekat Malaysia, mungkin kat sini satu, mungkin salary dia sangat tinggi. Pakar kan? Jadi yang kedua, very limited. Very limited. Very limited. So ada sebuah negara ni macam India. Sebab kita tahu kan, India ni pun dia membekalkan pakar IT dekat US juga sebenarnya. Dekat negara Amerika, negara Europe, memang India ni kalau dia punya kepintaran tu bab IT memang tak disangkal lagi lah. Contoh, jadi Malaysia pun ambil pakar-pakar IT daripada negara India dengan bayaran dia yang lebih rendah berbanding kalau kita ambil pakar IT yang base pada Malaysia. Not surprisingly lah. Kalau dulu surprise kan, sekarang bagi saya not surprise lah. Kalau you all tahu, mungkin you tak tahu, mungkin surprise lah. You tak tahu, pakar IT pun dah ramai dekat Indonesia. Ada satu company kita panggil Global Services lah. Bila dekat Cyberjaya tu banyak international company operate dekat Malaysia, duduk kat Cyberjaya. So one of the company IT tu, bila saya tanya workers dia kata 100% adalah Indonesia. And operator workers yang expert tu, maksudnya yang buat kerja operational. Bukanlah gaji operational tu, ingat gaji operator kan, gaji 5-600 bukan. Ini dia expert. Cuma dia buat kerja operational. Operation tu kerja-kerja lah, coding and programming, dia tolak IT punya kerja. So, tengok betul dah macam company Indonesia. Tapi sebenarnya dia sangat professional and memang kerja macam, walaupun from Indonesia, sebenarnya cara kerja international kerja lah, quality kerja kan. Jadi dekat Malaysia kat sini kalau tanya saya, walaupun kita cakap kita ramai pelajar-pelajar IT dan sebagainya, tetapi kita juga ketandusan pakar IT sehingga kita ambil daripada negara India. Contohlah bank ambil dekat negara India, bagi syarikat-syarikat lain mungkin ada yang ambil daripada Indonesia. Jadi kat sini lah kan, dah sampai masa kita kena improve operation lah. Global kita ambil reason to global tu untuk sementara je. Ambil pekerja IT daripada India, kita belajar, jangan malu untuk belajar, kita belajar dengan expert IT dengan India. Kita belajar expert IT from Indonesia sampai satu tahap bila kita pun dah ada workers yang sama level, quality pun dah ramai, kuantiti dia. So secara pelan-pelan kita akan kembali industri ni penuh dengan pekerja-pekerja daripada tempatan lah. Kan? Understand market. Understand market ni penting lah, pasaran. Bila sebut pasaran ni besar lah kan. Kalau kata you all bukan pelajar management, penat lah sikit nak explain. Bila sebut pasaran je, dia cuma nampak pasaran dalam negara, pasaran luar negara. Bila sebut pasaran ni, semua benda dia. Bila cerita segmentation pun masuk dalam pasaran. Ni nak go through segmentation siapa ni? Kanak-kanak ke, wanita ke, lelaki ke, remaja ke, orang tua ke. Itu pasaran. Memang nak tengok pasaran yang macam mana kan. Pasaran ikut musim ke, season ke, pasaran mengikut masa je. Macam kat Malaysia ni boleh kata masa jugalah. Kan? Dia 10-10, next coming apa? 11-11 pula lah kan? 11-11-nya, and year end-nya, musim perayaan dia, back to school lah semua tu. Kan? Macam-macam. Jadi untuk faham market dekat Malaysia ni, kena faham betul-betul macam mana kan. Kan, kalau orang nak berniaga pun, contoh orang nak berniaga burger. Orang tak berniaga burger pagi-pagi sebab dia tahu pasaran berniaga burger sesuai malam. Jadi bila kata understand market ni kena faham. Jadi bila nak reason kita perlukan global ni, kadang-kadang sesuatu yang kita ada berkait dengan culture juga. Kan, baik kalau makan dia banyak baik dengan culture lah kan. Kan, siapa sangka orang Malaysia suka makan sushi kan. Siapa sangka sekarang ni makanan orang suka makan Korea kan. Jadi kalau tanya kat anak-anak saya okey je dia nak makan janji halal. Cuma saya akan ajar dia orang tentang banyak lagi makanan yang dekat Malaysia yang you tak try lagi. Kan, nak belajar dia tentang, kalau you boleh belajar culture Jepun, culture Korea. Anak saya memang banyak sekitar ni, kita orang ni Perak, Johor, KL. 3 tu je lah.
Jadi kadang-kadang saya bawa anak saya pergi Kelantan. So ajarlah anak makan Kelantan kan. Mungkinlah macam kita dah besar sikit kata Kelantan ni manis. Kelantan tak pedas. Tapi saya kata no, kalau you nak makan pedas, Abah boleh bawa kedai makan dekat Indonesia yang pedas. Indonesia pula. Kat Kelantan ni yang pedas. Jadi that is something yang bila kata nak understand the market ni, kan. Bila tengok reason to global, kita kena strong local dulu. Kalau you tak strong understand market dekat local, macam mana kita nak absorb ataupun nak adopt atau adapt untuk yang global pula. Ini kena faham dalam operation ni kena faham banyak factors lah kan. Kalau orang selalu cerita pasal material dengan cost, tapi orang lupa pasal culture lah kan. Attract and retain global talent. Ini kalau tanya saya, culture business culture adalah antara benda yang kalau tanya saya critical untuk masa depan. Maksudnya mungkin you punya Gen Z ni lah ataupun yang lebih muda-muda lepas ni, saya rasa kalau tak ada satu konsep yang jelas, satu promotion yang jelas, makanan dekat Malaysia yang punyalah banyak pilihan ni pun akan ada bermasalah bila dah masuk. Boleh sebut kan ada pasaran, kena sebut sebab benda tu jelas. Makanan Indonesia dah semakin banyak dekat Malaysia. Makanan daripada China, Korea dan Jepun dah banyak masuk dekat Malaysia. Makanan Thailand pun dah banyak masuk dekat Malaysia. Which is bagus lah. Saya pun suka juga. Kita ada multiple makanan. Tapi kita banyak lagi yang kita tak tahu. And kalau saya memang jauh dengan Kelantan. Jadi saya bila pergi Kelantan dengan Terengganu, which is banyak lagi makanan yang tak explore. Pergi Sabah dan Sarawak, banyak lagi makanan yang tak explore. Okay. Jadi once you dah understand the industry makan dekat Malaysia ni, bila kita nak cooperate ataupun kita perlukan global market, so kita lebih faham. Ni contoh lah kalau kata bab makan lah. Sama juga dengan bercuti kan. Ada setengah orang suka cuti pergi Korea or something like. So and yelah, kita yang tak pernah pergi, kita rasa Korea tu macam best gila kan. Tapi kalau you dah pergi sekali dua kali kan, dia akan rasa lah kan, biasa je kan. Cuma nak tengok orang dia ke, nak tengok a few thing yang which is kat Malaysia berbeza. Tapi you kena betul-betul explore lah dulu dekat Malaysia ni. Kalau you suka gunung laut, dah habis tengok gunungan laut ke kat Malaysia ni kan. Kalau tanya saya lah kan, dah habis kata Malaysia, kena pergi Indonesia dulu. Menung kejap duduk kat Indonesia, tak payah pergi luar negara, Indonesia ada semua. Komplimen lah yang tak ada dekat Malaysia, ada dekat Indonesia. Jadi habis dulu dekat Indonesia, habis dulu dekat Malaysia, pergi pula Thailand kan. Ini Nusantara ni. Kalau rasa dah kata Nusantara, baru pergi negara lain. That thing yang saya rasa ramai orang salah faham bila understand market ni, dia tengok pada trend. Betul lah. Bila kita nak pergi sell or service, market ni negara-negara yang tengah, orang kata tengah membangun secara, dia kemuncak lah kita panggil kemuncak negara dia disebut-sebut. Jadi negara tu mungkin mendapat ada demand dia sendiri lah. Tu tak boleh nak sangkal lah. And improve product lah. So kita nak pergi global, kadang-kadang nak improve product. And kita tak boleh, kita stagnan, produk kita tak move. Macam tu je, kekal macam tu je kan. So kita dengan adanya pergi global, and global macam-macam tau. Kita tembus market dia, kita ambil barang dia, kita modify, kita perlu pakai teknologi dia. Saya sebut politik kan. Tak sesuai nak buat kat Malaysia, kita politik kat Malaysia tak sesuai, kena buat kat negara luar, atau negara luar dengan tak stable, dia datang kat Malaysia. Jadi very basic, politik, ekonomi, sosial dan teknologi tu you kena tahu. Kan? So banyak yang akan open lah untuk kita improve produk ni kan. Okay. Attract and retain a global talent lah. Kalau tanya saya, something yang ni paling susah lah. Ni paling susah lah. Sebab bila kita tengok manusia, workers, tengok talent, semua orang boleh bagi CV. Semua orang boleh bagi CV kan. Kita pun tak tahu sejauh mana CV tu can be represent 100% experience dia. Kan, macam you all kan fresh graduate, kita pun selalu kata negatif, budak fresh grad apa je dia tahu kan. Tapi kalau tanya saya, satu je saya tuntut, kalau pelajar fresh graduate ni, satu kalau tanya saya, dia kena ada yang bijaksana lah. Bijaksana tu pandai lah, dia memang akui secara logik dia, kalau dari segi sains pun, manusia yang pandai
manusia yang kreatif, manusia yang berinovatif adalah orang muda. Yang tu memang tak boleh nak deny lah orang kata kan. Jadi kalau tanya saya umur 43 ni, saya seorang yang bijak, saya seorang yang kreatif. Salah tu sebenarnya. Proof by science and psychological test, proof that yang orang muda lebih kreatif, innovate, ada banyak idea dan fresh dan sebagainya. Tapi kalau you fresh grad tak boleh bagi yang point yang itu, apa lagi yang saya nak? Okay lah, point nombor 2, rajin lah. Yang betul-betul all out punya kerja lah, committed. Itu pun another package yang kena ada lah. So, kita faham lah, ambil fresh grad bukan kita nak compare. Orang kata selalu experience kan. Memang kalah lah kan. Orang dah kerja 10 tahun kau ambil budak fresh grad. Dari segi experience kalah lah. Tapi sejauh mana effort dia. Dia tahu dia tak ada experience, tapi effort apa yang dia buat untuk jadi macam balancing lah. Walaupun tak dapat balance cun cantik 50-50, tapi dia tunjukkan effort untuk capai balancing tu. Maksudnya walaupun tak ada pengalaman, tapi cari something untuk menimba pengalaman tu. Tu maksud dia. Attract and global talent ni kan, talent ni memang kat Malaysia banyak talent lah. Banyak talent lah. Cuma nak cerita pasal talent ni, saya pun tengah buat research satu dengan KPT dengan CAP pasal talent. Ada orang kata isu yang saya buat tu sensitif. Kalau tanya saya, tak. Saya abaikan benda-benda sensitif tu. Bagi saya, market luar kena tahu Malaysia ada apa. Malaysia ada apa lah. Jadi, kadang-kadang kita cuma angkat orang Malaysia ni kadang-kadang yang berjawatan. Pengarah, apa lagi? Yalah, pengarah ke, Datuk lah, Datin lah, Tan Sri lah, yang ada doktor lah, sebagainya lah, profesor lah, semuanya. Tetapi kan, talent tu very subjektif. Talent tu very subjektif. Kadang-kadang, apa yang diinginkan oleh market luar negara tu, dari sudut kita, mungkin kita kata, orang Malaysia tak ada benda tu. Sebenarnya ada, ramai. Sebab tu kalau tanya saya, talent tu very subjektif. Saya memang monitor dalam kelas saya tau. Memang saya takkanlah secara terang-terang kita aim dia, tak. Tapi kita tengok je lah, 14 minggu ni kita tengok siapa yang ada good talent. Sebab kalau you tahu industri dekat Malaysia, antara yang paling bukanlah kata yang paling antara yang you kena fikir positif adalah recommend by lecturer. Kan? Jadi first thing first, dia pun tengok lecturer juga kan. Orang industri akan tengok lecturer juga. Jadi dia tahu lecturer ni macam mana, lecturer ni macam mana, lecturer ni macam mana. Katalah contoh, saya ada mendapat orang kata apa, industri berkenan dengan cara kerja saya lah. So the way saya bekerja, dia tahu macam Fazli kalau boleh buat macam ni, mesti dia rekrut anak murid dia. So bila orang industri hello saya, Roger lah kita panggil, Fazli aku nak 2 orang. 2 orang budak baru, tapi aku nak dia macam, itulah saya buat tadi kan, tu perkataan standard kan, dia kena nampak bijak, smart, dia punya gas idea tu melimpah-limpah idea dia, kreativiti, inovatif dan sangat passionate. Sangat, kalau kata nak buat sesuatu tu, dia punya kesungguhan dia tu memang kita nampak. Aku nak benda tu lah. Aku rasa aku dah habis stok dah. Kat staff aku kat sini dah tepu lah. Aku nak cari orang muda yang betul-betul ada benda macam ni. Kan. Siap kadang-kadang kawan saya tunjuk movie. Tunjuk movie, saya lupa dah movie Japan kot. Movie Japan, aku nak workers yang macam ni. Aku tak kisah intern dia datang pukul berapa. Aku tak kisah dia nak pakai baju apa. Aku tak tahu. Tapi aku nak dia punya, bila dia bekerja, aku nak dia dapat kerja macam ni. Kan. Dia, kalau orang kerja ni passion, tak payahlah nak monitor dia. Kalau dia datang lambat pun bukan lambat sangat pun, dia datang pukul 9, kerja pukul 8. Tapi lewat sejam, tapi kualiti dia kerja. Dia ni orang balik pukul 5, dia balik pukul 2. Tak apa, tapi kualiti kerja tu. Jadi sekarang ni industri dah boleh terima. Banyak dah kawan saya tak ada banyak dah. Banyak industri kawan-kawan saya tak ada banyak. In term of kita bagi flexibility dia bekerja, tapi kita nak cari orang yang betul-betul faham lah cara bekerja. Jadi kalau tanya saya, agak susah tau kalau nak duduk tempat saya. Bila orang tanya nak bagi peluang dekat student UPSI nak bekerja dekat industri, secara jujurnya susah sangat. Bukan dekat UPSI, tempat lain pun sama. Macam mana itulah kadang-kadang mungkin pelajar-pelajar ni dah dedahkan macam-macam kelas apa semua kan. Jadi ikut the flow curriculum, syllabus.
Jadi budak-budak ni tak ada ruang untuk go to the flexibility. Jadi bila dia tak go to the flexibility tu, bila industri nak sesuatu yang korang request ni, tak ada dalam syllabus. Tu contohlah. Kan? Kalau tanya saya macam dah sampai masa dah uh, communications barriers di kalangan pelajar dengan orang industri tu kena selesai. Maksudnya, you kena ada banyak sesi sembang-sembang ataupun masa untuk mendekati industri. Tu bahasa dia lah. Ada masa ambil tips and ambil pengalaman orang yang berjaya, sembang-sembang. Tak boleh dah sembang hura-hura ni. Cari senior-senior, dapat input, kadang-kadang orang share pengalaman. Benda tu akan cepat jadi matang lah. Cuba saya dalam kelas operation itu saya terapkan lah. Sama ada you lihat dia negatif tu pulang lah. Mamat ni mengajar tak ikut buku lah, apalah, apa tu, itu pulang. Saya memang benda ni saya faham. Tak semua benda yang saya buat orang suka, tapi saya merasakan ini je lah, bila saya satu subjek je lah ambil operation management dengan saya, lepas tu tak ada dah jumpa subjek-subjek lain dah. Saya jadi degree paper ni je, kan. Jadi lepas ni tak jumpa saya dah. Jadi saya rasa kalau saya mengajar ikut buku, you baca buku pun dapat dah. Jadi saya cuba nak kongsikan sikit sebanyak pengalaman lah. Saya cuba bila saya nak explain, saya cuba untuk tidak terikat dengan buku lah. Itu dah berapa kali saya sebut dalam kelas kan. Okay, kita pergi next. Itulah satu slide je dah cakap berapa lama dah kan. Dekat sejam dekat satu slide je. Okay. Kita nak cerita pasal yang ni boleh tengok yang ni boleh baca lah. Improve supply chain, reduce cost. You akan banyak jumpa bila saya cerita pasal reduce cost. Improve operation, understand market, improve product, attract ni tadi semua explanation dah kan. Okay, alright. Sekejap Ini tak apa, ini boleh baca juga. Okay, saya ada satu je saya nampak kat slide dia. Okay, mission and strategy. You kena faham tau. Kalau vision, dia macam, oh ini visi syarikat kita dah. Dia nak berjaya, nak jadi nombor 1 dekat dunia pada 2030. Macam tu biasa visi. Tetapi benda yang betul-betul dekat dengan kita adalah mission and strategy ni. Misi ni biasanya tempoh masa dia sekejap. Tak lama kan, dia nampak realistik lah. Kalau vision ni kadang-kadang, dia can be 10 years. Kan? Ataupun 5 tahun, 10 tahun, boleh 15 tahun, boleh jadi 20 tahun. Kan? Jadi kita go through spesifik terus dekat ni. Saya rasa slide ni yang saya nak bincang. Okay, ini contoh-contoh kan. Ni boleh baca, tak ada masalah. Okay, kita nak discuss yang ni. Sample company mission, sample operation management mission. Kena faham tu dulu. Ini. To manufacture and services and innovative, growing and profitable worldwide microwave communication because business that exceed our customer expectation. Dalam kelas saya dah cakap kan. Saya kata nombor 1 kalau nak buat produk apa. Ramai jawab kan. Tapi last kali saya beritahu nombor 1 customer lah. Ini kena ingat bila-bila lah. Very basic lah. Kadang-kadang ialah benda ni kalau kata zaman-zaman negeri Melaka yang jadi negara berdagang, maksudnya negara orang kata port yang berjaya lah Melaka lah gitu. Banyak pedagang-pedagang Malaysia, pedagang-pedagang luar negara datang ke Melaka lah ketika itu kan. Kat situ pun sebenarnya dia dah fokus dah in term of customer. Mungkin orang cakap because Melaka tempat kita belajar macam sekolah kan. Melaka tempat yang strategi, ada kubu, tempat keselamatan, laut yang sesuai, pertembungan antara pedagang-pedagang Asia dan juga luar negara. Jadi ramailah orang datang ke Melaka dan sebagainya. Semua orang geram dengan Melaka kan, dari seorang ke seorang cuba nak takluki Melaka tu kan. Jadi kat sini kan, kalau kita faham sejarah begitulah. Tapi kalau kita dengan tahun 2024 ni kita masuk kelas operation management, kita boleh nampak dari sudut sebenarnya. Sebenarnya dekat Melaka tu, pelanggan apa yang ada sehingga orang menumpukan pada Melaka? Saya rasa tak ada orang bincang benda tu. Kan? Kalau nak buat tesis PhD boleh bincang tu. Perspektif customer suatu dulu dalam konteks Melaka sebagai satu tempat dagangan yang termasyhur di dunia. Kan? Who's the customers? Kan? Jadi benda-benda tu orang tak bincang lah sebab sejarah tak bincang benda tu kan. Tapi kalau management dia akan fikir tu kan.
Yelah, selain daripada lokasi, sebab dalam bisnes kan kita tak bincang location saja kan. Dia ada 4 P kan. Dia ada fikir pasal harga ke? Kan, adakah dagangan ketika situ dekat Melaka tu mencipta satu sistem urus niaga yang menyebabkan price semua very kompetitif ke? Adakah disebabkan produk and services dekat Melaka tu ada kepelbagaian produk? Logiklah sebab semua negara berkumpul ada pelbagai produk. Adakah disebabkan promotion? Mungkin ketika tu mana tahu Sultan Melaka buat promosi yang betul-betul orang suka kan, rasa selamat dan rasa sebagainya kan, selalunya bebas dengan lanun ke dan sebagainya, tu mungkin lah kan. Jadi point yang kat last kali tu lah saya nak highlight sebenarnya, exceed our customer expectation. Dalam kelas saya sebut customer requirement kan, keperluan pelanggan. Customer specification, apa yang customer nak kan. Dulu kan saya pun dah muda kan, jadi saya tahu, saya yelah, kita seorang lelaki, saya lelaki, jadi memang agak sensitif bila orang sebut warna pink, pink perempuan kan. Jadi lelaki sangat sensitif dengan pink. Waktu saya dulu kan lagi gila lah warna pink ni, macam tak boleh pakai lah kan. Tapi sekarang saya tengok pelan-pelan je orang lelaki pun dah sampai pakai warna pink kan, black kan. Tapi kan yang menjadi concern pada saya adalah kita tak boleh react personal. Contohnya, kalau customer tu perempuan, segmentation kita target perempuan, dan perempuan daripada lahir lagi memang baju bayi pun untuk perempuan ni warna pink kan. Sampailah ke sekolah, sampailah belajar pun, sampai dah kerja pun suka warna pink. So kita ni kalau kita punya segmentation memang sebahagian besarnya adalah orang perempuan, kan, jual je warna pink. Jual je, tak ada masalah. Jual je warna pink, tak ada masalah. Kan? Jadi jangan anggap aku tak suka warna pink, jadi aku punya produk tak ada warna pink. Aku ni suka warna hitam, semua produk aku warna hitam. Tak boleh. Itu satu benda yang you belajar. Salah satu yang you akan dapat satu pencapaian lah. Kalau you boleh buat, you satu pencapaian. Aku buat bukan untuk aku. Aku buat untuk customer. Ni kita beli kedai ni. Kedai pula bertukar lumpur simpan duit pada zaman muda. Sampailah besar aku dapat mengumpul duit. Bila dapat kumpul duit, mulalah kita rasa aku nak buat konsep sendiri. Saya melalui proses tu, ego jugalah. Kita beli kedai, kita sewa kedai, kita susun atur kedai ikut konsep kita sendiri kan. In the end, dia kepuasan diri sendiri tu sekejap je. Dia akan hilang bila kenapa customer tak tenang jadi fikir, sebab tu database sangat penting. Kalau tanya kumpul maklumat era 2024 ni, kalau orang tanya, you tanya dengan ChatGPT pun belum tentu dapat jawapan. Dia kena guna manual, mouth to mouth kan, kena ada survey, jumpa orang directly, tanya, okay, kalau customer kat Tanjung Malim, kakak orang Tanjung Malim ke, orang Tanjung Malim, ramai ke isi rumah, ada suami, ada anak, ada menantu, ada cucu, ni ramai ni, ini betul-betul good customer ni kan. So kalau nak pergi kedai, konsep macam ni, apa nak, kalau pergi kedai nak ada apa, nak ada kursi ke, nak aircon ke, so apa yang nak cari, macam mana warna, so kita betul-betul dapatkan satu konsep yang based pada customer nak apa. Ini bukan main-main Ini bukan main-main. Saya rasa ramai company saya pergi, saya kata dengan dia, kebanyakan semua ada bawa konsep sendiri. Tapi you tak bawa konsep customer nak apa. Jadi kalau tanya saya, something lain. Memang dekat Malaysia ni kadang-kadang saya analyse company tau. Bila dah jumpa dengan owner company, jumpa founder, jumpa CEO, karakter dia difference. Karakter dia difference. Kan, dia kata, aku sebenarnya, aku yang kau tengok kat kedai aku tu, itu bukan aku tu, aku tahu. Tapi how you create that shop tu, betul-betul something yang betul-betul prinsip kita lain. Dia kata, based on the customer lah. Aku tak kisah pun aku tak suka, tapi bila aku tengok customer tak putus-putus datang, makin lama, makin datang. Itu that part yang kena fikir lah. Itu saya kata mission tu. Mission tu kena sangat penting lah kan. Tak guna kita buat inovatif kalau tak dapat customer satisfaction. Tak guna buat something like kau jaja satu dunia, kau ada good communication, ada good strategy, tapi in the end tak dapat customer expectation. Okay, tu company mission. Kita pergi dekat management, operation management mission. To produce product consistent with the company mission. Itulah mengambil kira apa yang disebut sebagai company mission, jadi operation laksanakan. Okay, tu yang biasa je lah. Sebenarnya tak adalah tepat, tapi kebiasaannya bila go to the operation management, you memang bincang pasal low cost manufacture. Okay, sebab tu kalau dah saya bukanlah riak kan, tapi kalau nak cerita dengan orang, Fazli, kau sikit-sikit pasal cost.
Saya ni experience saya sebelum masuk UPSI memang kerja kat manufacture. Dalam manufacture tu, kalau dekat kerja manufacture tu based pada operation management lah. So kalau operation management ni dia tak boleh lari dengan low cost. Sebab tu bila kerja government ni, first thing first saya akan fikir adalah low cost. Okay, saya tahu dah kerja yang kita buat sekarang ni semua nak kejar profit. Tahu dah semua nak kejar profit, kejar sales. Saya tak nak ganggu pasal sales tu sebab saya tahu ramai orang talent yang bagus untuk sales. Tapi saya part untuk reduce cost. Kalau boleh zero cost, zero cost. Ada projek tu saya buat dengan kawan tu sampai kita orang giling. Kata Fazli, kau memang gila. How we make a business without zero cost. Kita boleh buat kan. Dia kata customer yang membeli dan cost itu perlu belah ditanggung oleh customer. Kan kita faham very simple kan, simple maths. You nak menjual, okay, kita kena sediakan duit. And then customer akan beli. Kalau produk tu dah ready. Sekarang kita tak ada duit langsung dan modal itu datang pada customer sendiri. Bila dah siap pun customer yang akan beli. Maksudnya sekarang ni total cost through customer. You Google tengok benda tu. Menarik kalau nak explore. Total cost from customer. It's not from us. Dia from customer. Tapi tengoklah tak semua benda yang boleh 100% to customer kan. Macam orang ready made kan. Okay, aku nak benda-benda macam ni. Aku nak jadi, kita pun kata okay, boleh. Setuju dengan plan dan sebagainya. So dia pun kena bagi deposit dulu. Minta maaf saya sebut orang kat Malaysia ni kadang-kadang tukang rumah daripada Indonesia. Indonesia kan dia nak buat rumah renovation kan. Kita kena bagi duit. Budak dia tak boleh buat kerja. Pak kena bagi dulu lagi 20% untuk beli barang buat. Jadi sebenarnya dia tak ada duit pun tak apa. Tetapi dia dah calculate duit tu untuk beli material, bahan-bahan simen ke batu bata dan sebagainya, dan dia dah kira dah berapa workers dia, pekerja yang buat kerja dengan dia. So nak bayar gaji harian atau gaji mingguan. So benda tu dah calculate. Sebab tu kita ni maths, operation management ni maths ni tak pandai tak apa, tapi dia sangat peka dengan maths. Benda ni kena kira, benda ni kena measure, benda ni mana kalkulator aku. Tak kisah, tak ingat pun pakai kalkulator lah. Jadi dia tahu. Jadi dalam case ni operation management ni akan looking untuk mencapai misi syarikat. Dia selalu melihat pada worldwide low cost manufacture. Antara benda lah dalam apa kita nak buat. So kita kalau tengok dengan global market, so macam mana kita nak reduce low cost manufacture. Okay. So ni benda-benda lain. Jangan risau semua yang kita bincang dalam slide ni ada specific chapter nanti. Product design satu chapter, and quality management satu chapter. Product design nanti sekali atas, di product and process design sekali satu bab. Benda-benda ni kita akan ada satu chapter, tapi kita go through ni lah. Very good lah kita discuss benda ni, supaya lepas ni kita akan jumpa topik ni juga dalam bahagian-bahagian lain. Okay, kita tak nak jadi macam tak interaktif So dari tadi saya rasa tak ada soalan. Jadi saya tahu kadang-kadang mungkin sambil-sambil dengar tu kan, sambil-sambil nak faham. Tapi kalau ada soalan tanya kat ruang chat, nanti saya respon. Itu benda yang kadang-kadang saya tak berapa seronok online macam ni lah, sebab dia jadi macam very solo kan, very individualistic. Shock sendirilah paling tepat. Saya tak nak jadi shock sendirilah. Sebab tu saya kena bercakap, sebab dia ada recording, you boleh dengar balik. Tapi yang paling penting adalah sejauh mana saya deliver tu, saya tahu saya tak boleh deliver 100% terbaik, sebab yang menentukan terbaik tu adalah user, you all lah. Saya kalau katakan saya adalah terbaik tu shock sendiri nama dia. Kan? You all yang terima, you yang receive, sejauh mana you terima tu baik, kan? Dan saya rasa baik itu hanya saya dapat ukur baik tu bila dapat feedback lah. Macam saya cakap dalam kelas kan, saya suka komplain, saya suka feedback and complain. Lagi banyak komplain yang saya dapat, lagi banyak feedback yang saya dapat, tu maksudnya customer care dengan saya. Saya ada customer. Tapi kalau kita tak dapat maklum balas, kita tak dapat komplain daripada customer, saya risau customer saya ada ke tak ada sebenarnya. Jadi sama dalam kelas, saya anggap you all talent kan. Saya harap saya dapat keluarkan banyak talent. And kalau pun you tak pernah bercakap dengan saya, kan, saya pun tak pernah bercakap dengan you all, tapi ilmu tu kadang-kadang sedar-sedar besok jadi operation manager dah. Benda-benda tu tak perlu, tapi saya selalu niat dan doa supaya setiap pelajar saya kan dapat sesuatu dan dia boleh dapat manfaat di alam pekerjaan dia dan seterusnya lah. Kan? Jadi dalam kes ni kalau kata you nak tanya, tanyalah. Kan? Kadang-kadang nak tanya ni tak adalah saya check kan siapa yang tanya, nama siapa tak. Kan? Saya anggap tu konsep dia kat sini bila dalam proses
perkongsian ilmu tu dia ada proses, ada deliver, ada receiver. Kan? Product design, to design and produce product and service with outstanding quality, inherent customer value. Okay, and the best part yang saya suka buku ni, buku yang kita cover ni, antara benda banyak-banyak buku, bukanlah kata buku lain tak bagus. Buku ni pun ada kekurangan dia. Tapi saya suka benda ni. Dia tak boleh hilang customer tau. Saya selalu cakap dengan kawan saya, the difference is between engineering and management. We talk about very good things. Kita cakap benda yang bagus. Ada ni, ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Management cakap benda tu, engineering pun cakap benda tu. Tapi in the end, kita terlepas. Kadang-kadang kita mention, kadang-kadang tak. We are not consistent to discuss about customer. Customer tak boleh miss out. Apa saja keputusan kita, customer tak boleh. Apa-apa pun mesti ada kait dengan customer. Apa-apa pun customer, which is tak boleh tinggal. Jangan terlepas benda tu. Apa-apa keputusan tu, kena ada seorang assistant kita kan. Bos, customer macam mana? Dia kena ada seorang yang jadi pengawas macam tu. Supaya kita on track. Apa-apa buat dia tanya customer. Kita buat macam-macam ni, customer okey ke tak? Tak apalah, nanti kita buat pilot. Kenapa nak delay buat pilot kalau kita boleh buat awal daripada pilot? Kan biasa kan? Produk dah siap, baru check customer kan? Oh, kita dah siap semua dah macam-macam buat R&D apa semua, dah keluar duit banyak-banyak. Kau nak test ke customer. Too late. Lambat. Dia dari awal lagi nak kumpul idea, cari customer. Buat dah step 1, cari customer. Feedback customer tu sangat penting. Kan? Benda-benda macam tu lah yang saya rasa benda yang boleh menyebabkan benda tu waste. Sebab tu yang bahagian low cost ni, dia tak nak ada waste tu. So dari awal lagi dia monitor dia. Kenapa tak go through the customer? Biar customer bagi feedback. Tak apalah. Jangan fikir dia tak masuk akal ke, tak bagus ke apa semua kan. We need to think, kalau dah 30 customer yang kita pergi, 30 customer cakap benda bodoh yang kita kata bodoh tu, tapi kita bodoh sebenarnya kalau tak ambil action. 30 cakap benda yang sama, kita tak setuju. Oh, bahaya. Itu bahaya. Dalam konteks operation, kita kena switch. Tukarlah switch tu kan. Kena switch. Kena pergi pada plan B. Kan. Sebab tu je saya ni suka kadang-kadang bila tak perasan kan orang kata, saya just nak tanyalah kan, nak vote dekat sini. Apa yang kau rasa yang lebih penting? Tiba tengok nampak. Kan macam orang pergi social media kan. Lagi-lagi go to the mission. Mission dalam tempoh setahun tau, tak lama. Go through kan. Kan. Saya tak adalah nak kata dia yang bagus kan, tapi nak bagi semua you boleh faham kan. Kan. Something yang very very clear lah kan, dia memberi direct impact dan sebagainya. Saya cuba buang ego saya. Saya ni memang ada benda company yang saya go through, saya follow je. Tapi pada yang sama, buka jugalah handphone, tengok orang-orang muda buat apa kan. Macam KA kan, Carol Aming buat. Dia boleh tahan gila juga. Dia punya strategize, which is boleh take notes lah, boleh ambil. Kan? How to make it sales, bikin provoke, bikin promote sebelum launching. So, the cycle of the launching tu, dia maximize. Dahsyat tu. Tak banyak dalam buku management theory discuss of Carol Aming punya approach. Kan? Dia try to copy meniaga tentang produk makanan, dia buat macam jualan tiket konsert. Sebenarnya tu ideologi tiket konsert sebenarnya. Tiket konsert biasanya terjual sebelum event. Kan? Jadi semua benda tu boleh di booking awal. Macam ada beberapa konsert yang buat kat Malaysia worldwide lah. Worldwide ke kat Malaysia ke orang luar datang. Saya yakin ada konsert yang artis datang kat Malaysia tahun depan tapi tiket dah sold out. Kan, tiket dah sold out. Jadi maksudnya tak perform lagi, tak bayar lagi duit tapak ke, tak bayar apa lagi. Tapi cash dia orang dah dapat dah, duit dah dapat dah. Kan, duit dah dapat dah sebagainya. So bila duit dah dapat, bila ada cash kat tangan, you kena faham tau, dalam bisnes bila ada cash kat tangan, nak sewa tempat ke apa semua dah tak ada masalah lah, sebab because you have the cash. Kita ada cash, tak ada masalah dan sebagainya. Tapi biasanya tempat dah booking dululah, sebab dalam iklan pun kena beritahu lokasi dekat mana kan, sebab dia memberi implikasi kepada jadi ke tak jadi kan. Okay. Number 2 ada quality management lah. Quality management ni mudah orang bercakap. Tapi very basic, dia simple. Very simple. Contohlah kita sedut oksigen free tau. Free. Lama ambil oksigen sekarang ni free, tak kena bayar pun. Satu sedutan oksigen tak kena bayar pun.
kan. Tetapi benda tu free. Tetapi kita faham benda yang free tu dia ada nilai dia. Contoh, ambil tempat kotor kan, tempat sempit, tingkap tertutup, semua pengudaraan problem. So, kualiti oksigen yang kita dapat tu tak bagus. Walaupun tu free. Tetapi kalau tempat kita bersih kan, suasana kita lapang, pokok banyak kan, kebersihan jaga apa semualah, flora fauna semua cukup baik apa semua tu, setiap sedutan kita ambil oksigen tu semua terbaik. Bila oksigen masuk dekat badan tu dah terbaik, so automatik badan kita yang kalau you boleh tengok lah, kita boleh teropong badan kita ni. Boleh teropong kan, macam mana oksigen tu masuk dekat dada kita, masuk kat perut kita kan. Sejauh mana nerve, saraf-saraf kita daripada otak sampailah ke hujung kaki kan. Sejauh mana peranan oksigen tu memainkan peranan untuk pembersihan badan, energi dalam badan tu. Kalau lah kita boleh tengok, rasanya semua orang ni fikir dah, keluar jap, jom kita kena ambil oksigen segar. Segar ni akan memberi implikasi kepada badan kita. Sebelum kita nak tidur, kita hirup udara segar. Okey, itu contoh. Ada part yang saya baca buku kan, kadang-kadang pasal oksigen pun dah jadi macam, boleh baca tau. Pasal sedutan oksigen masuk ke tubuh badan. Orang tulis satu buku. Kan? Saya minat benda-benda sains. Okay. Jadi benda tu tampak, dia memberi implikasi. Sebab tu kalau kata bercuti, ambil oksigen luar pun nikmat dah. Nikmat dah. Kalau faham, nikmat. Kalau saya nikmat lah, saya faham kan. Betapa pentingnya udara segar kena masuk dalam badan kan. Okay, yang kedua adalah masa. Contohlah, minta maaf saya sebut kan, kita ada kepelbagaian agama. Contoh Muslim, masuk je waktu, terus kita semayang. Macam kita ni terlepas waktu isyak lah kan. Jadi, sampai masuk waktu je kita terus semayang. Kan? Jadi, kita semayang awal ke, semayang tengah-tengah ke, semayang lewat-lewat pun tetap kena semayang. Nombor satu, tetap kena semayang. Malah kita diajar, kalau boleh, jangan lengahkan waktu. Semayang kena on time. Sebenarnya on time tu kualiti lah. Cuma kita tak faham kan. Besok bila kita rasa badan kita dah gemuk contohnya kan. Badan kita dah obes. Tiba-tiba kita pun dapatlah, kita ambil satu konsultan untuk manage tentang makan, tentang gaya hidup kita dan sebagainya. So bila tengok exercise, so dia kata exercise kena rutin. Kita tak boleh all out. Petang tu kita buat. Tak boleh, kena ambil pagi sikit, awal pagi sikit, ambil tengah hari sikit, ambil petang sikit, ambil malam sikit, sebelum tidur ambil sikit. Jadi bila kita tengok ni, kalau kita tengok, dia boleh susun macam waktu solat lah. Sebenarnya itulah, kadang exercise kita tak sedar sebenarnya. Rukuk dengan betul, sujud dengan betul, itu pun salah satu senaman kan, yang kita tak adalah sebut senaman, tapi aktiviti itu seperti dalam senaman juga. Jadi dalam kes ni kat sini, benda tu dah ada. Jadi betul lah kita kena cepat pada waktu sebab dia dah susun time tu. Jadi dia dah tua-tua baru sedar kan. Kenapalah aku tak muda-muda dulu, aku tak on time solat dan sebagainya. Jadi dekat sini, quality management tu, benda boleh cepat, kenapa nak tangguh? Benda macam tu lah kan. So dalam production pun memang tak boleh. Kan? Kalau kita tahu customer suka tu kan, customer suka benda tu. Nantilah bila kita dah bersedia, nanti kita jual lah. Mana boleh customer kalau nak benda tu, dia punya psikologi, dia nak waktu terdekat ni. Mission kita kena fokus pada customer need sekarang ni. Mana boleh delay. So dia akan mengganggu tentang quality management. Itu very basic. Quality management ni, ramai orang kata, kena file susun cantik, kita kena ada SOP, kita kena ada ISO. Betul lah, itu standard. Tetapi ramai yang tak ambil tahu tentang kualiti benda-benda yang lalu depan mata. Kan? Benda yang very basic depan mata kadang-kadang tak melipatkan kos. Sebab tu saya minat, masa saya belajar doctorate, belajar quality management without cost. Sebenarnya itu juga salah satu gurus dalam quality management, salah satu gurus tu mengatakan adalah quality is free. Tak silap saya, nama dia adalah nama panjang ni saya tak lupalah, tapi nama pendek Deming, Edward Deming. Edward Deming adalah salah satu gurus quality dulu dan filosofi dia sampai sekarang. Dan saya setujulah. Antara yang saya ingat gurus-gurus quality ni sebut adalah quality is free, and bila sebut tentang quality, dia bukan cakap customer satisfaction, dia cakap total customer satisfaction. Dia kena cakap total. Dia kena maximize. Dia kalau sebut quality, dia bukan main-main. Dia benda macam tu lah. Jadi saya agak macam bila kita dah go through kan, belajar sampai kita bekerja kan, saya sebutkan tadi kan, macam mana hebat you, macam mana pun
in the end produk kita akan sampai ke customer. Customer tak boleh lari lah. Bila kita customer, kita fikir kita kena puaskan pelanggan. Tapi filosofi kata dia tambah total customer satisfaction. So memberi kepuasan kepada pelanggan secara total. Oh, jadi macam dia lain tu. Bila sebut quality is free, kan? Kita selalu berdolak dalih bahawa quality kena ada tu, kena ada ni, kena ada cost, kena investment dan semua. Tapi something like philosophy cakap, quality is free. You boleh mulakan sesuatu yang memberi sangat-sangat signifikan dengan melibatkan free cost. Benda-benda macam itulah. Itu sebab tu quality management ni sesuatu yang best untuk dibincang lah. Kalau kita mencari benda yang best lah. Kalau benda yang boring, saya pun boring. Sikit-sikit ISO, sikit-sikit ISO, saya boring. Kan? To attain exceptional value that is consistent with our company mission and marketing objective by close attention to design, procurement, production and feasibility operation. Ini sebut tadi lah. Kalau kita faham semua ni digunakan perkataan total lah. Which is quality tu dia tak boleh satu side je. Kan? Kalau kata marketing je kan. Marketing tu terkenal kan. Kita kena buat service before sale dengan after sale. Bagus lah quality tu. Tapi in the end, our procurement tak bagus, our production tak bagus. Kita dah buat part kita dah. Produk kita bagus, kita mengawalkan servis kita ni sebelum you nak guna pun kita bagi guna, free trial. Lepas tu kat guna sebarang kalau ada masalah kita ada warranty, ada after sale pun ada servis. Kita dah buat marketing punya player dah buat bagus dah. Tapi bahagian production buat produk yang akan cepat banyak defects. Kan? Procurement akan hantar barang lambat. Janji minggu ni tapi tak sampai-sampai. Nampak tak benda tu? Bila sebut quality ni something like it's not just individual lah. Dan sebab tu sebut quality ni tak boleh main-main. Aku ni berkualiti. How you can prove you are quality? Can you explain? Apa sebab quality ni? Sebab tu saya kalau bab kerja bila cakap pasal quality kan, dia boleh jadi macam banyak why lah. And why? Kenapa you kata quality? Apa sebab you kata quality? Adakah you dah melihat perspektif customer? You dah tengok perspektif marketing? Kalau kita cakap bagus. Sekarang ni isu banyak orang berniaga ambil marketing. Marketing ni bagus. Dalam tanpa sedar, dia buat kerja marketing sangat bagus untuk persuade customer. Tapi pada masa yang sama, itu yang kadang kita sebut. Cakap mulut manis, kemain produk. Tapi bila dah sampai produk, teruk. Kan? Tapi itu saya kata, kita tak boleh salahkan sales. Sales dah buat kerja yang bagus. Tapi dah memang produk tu tak exactly yang sama seperti mana yang di brief. Marketing ni dia brief produk dia macam tu. Jadi kita cakap lah apa yang patut. Tu kadang-kadang yang sangat penting kat sini adalah orang marketing tu bagi feedback customer nak apa. So kita kena aware lah. Orang yang buat produk ni kena aware bahawa inilah yang customer nak dan sebagainya lah. Sebab tu bila orang sebut, kalau saya lah kan, kalau saya dah sampai ni harap you all faham lah. Bila orang sebut pasal quality management, it's not just only depends in one factors atau perspective. They should be saling, align and balancing. So kalau pelajar management harap faham lah kan. Kadang-kadang kadang tak fikir jauh-jauh pun kan. Kalau kata quality management ni, kalau dia katakan promotion dia bagus, dia mesti dia berlaku dekat location yang bagus. Kenapa produk ni bagus? Sebab butik tu dekat dengan rumah kita. So kalau lokasi kita tak sampai 10 km, so dia pun akan ambil produk tu pada rumah kalau jadi apa. Itu kan servis. Good service tu yang akan bring quality. Kan? Part of tu kan produk. Produk pun bagus dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya, bila sebut quality management, ada benda-benda yang side customer kena fikir dan juga side production ataupun company manufactured pun kena fikir. Kan? Proses design, ni lagi best. Saya antara produk design dengan proses design, saya suka proses design lah. Tapi sebenarnya tanpa ada proses design, how come jadi produk design? Kan? Jadi kena ada start dengan proses dengan produk ni saling complement lah. Kan? To determine, design, produce the production process and equipment that will be compatible with the low cost product, high quality and good quality of work, life and economical cost. Ini lebih detail lah. Kalau tengok kat atas tadi cuma cakap inherent customer value. Dekat sini dia deep sebab proses kan. Sebab tu saya kata kalau kita belajar proses tu kita lagi mendalam. Macam ni kan kita nak make sure kita punya production process dan equipment, peralatan alat-alat semua tu okay, dengan menggunakan low cost product. And low cost product adalah kita punya keyword untuk manufacture mission tadi. And high quality and good quality of work life and economical cost. Kalau tanya saya kan, ni ada antara banyak
perbezaan cara orang bekerja swasta dan juga kerajaan ni. Kalau tanya saya, orang swasta dia bring a benefits, pada masa yang sama dia raikan performance tu in term of the, kalau saya sebut lah kan, bila performance ada satu perkataan yang sangat bagus nak dibincang adalah service productivity. Nama dia adalah service productivity. So minta you all baca chapter 1 chapter 1 kita banyak discuss pasal productivity. Jadi dekat sini, kalau contohlah kan, as the apa kita panggil majikan, employer, kita akan provide betul-betul good benefits untuk our staff. Okay, medical ke macam-macam lah. Okay, tapi bila sesuatu yang dia make a reduce cost tau untuk company, dia tak ada sakit pun. Dia tak ambil ubat, dia tak ada MC. Padahal company dah kita dah buat prediction. Setiap staff ni berapa allocation untuk cost untuk medical cost. Tapi staff kita tak gunakan cost untuk klinik. Industri sangat meraihkan tau. Kerana orang-orang yang zero MC dapat reward. Kan? So dia jatuh dekat performance. So benda tu dikalkulate. Tapi dalam government, sepanjang saya kerja dengan government, benda tu tak lihat. Benda tu tak lihat sejauh mana orang yang pergi ke klinik hari-hari ambil ubat, ada orang tak ambil ubat dan something like that. Just benefit and benefits lah. Itu saya kata, you kena faham orang yang duduk bahagian operation management ni, dia tak boleh depend on single. Kita nak cakap quality management, itu benefit. Siapa nak pergi klinik, pergilah. Macam mana you nak cakap quality management? Macam mana you nak cakap process design? Macam mana you cakap product design? Ambil mudah cakap benda tu kan. Tapi kita kena faham bahawa operation manager ni, you all jadi operation manager, you kena faham benda ni. Orang lain kita tengok, ada yang guna 3,000, ada yang guna 2,000, ada yang guna 500. Seorang staff ni kosong. Kan? Tapi bila kita cakap tentang performance, dia ni makan rendah. Kena faham. Dia tak ada MC tau. Dia kerja penuh dan dia tak ada spend money pun untuk medical. Dia ada contribution in term of productivity punya performance. Benda tu orang tak nampak. Tapi hari-hari duk cakap, kita kena reduce cost, kena increase sales. Tapi dari segi management punya implementation, benda tu tak nampak. Kan contohnya kan, sekarang ni orang duk cakap paperless. If we can operate total in term of technology yang tak gunakan paper, which is kita tak perlukan duit untuk beli kertas, kita dah achieve of the productivity punya pencapaian tu. Tu dah masuk dia sekarang ni. Kan, saya nak cakap sebab saya tak tahu you all kerja kerajaan atau tidak. Tak kisahlah you kerja kerajaan atau tidak, yang paling penting knowledge tu kena besar. Benda-benda itulah kadang-kadang saya duduk fikir lah. Benda-benda itulah saya duduk dekat UPSI, saya bekerja dekat kerajaan. Masa yang sama, saya spend a lot of dengan industri, practitioner. So kita banyak berbincang dah benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita setiap kali kita akan bagi idea tu untuk government, terpulanglah dia nak pakai ataupun tidak lah. Tapi kalau tanya saya, agak tertinggal sikit lah. Semua orang cakap quality, but we are not implement the right quality lah. So tu banyak benda yang dalam slide ni minta you all faham lah ketika ni. Sebab kalau setakat kita baca dia jadi general je. Tapi explanation ni harap bantulah. Okay, next adalah location. Saya cakap ada 4P location. Location sekarang dia tak boleh nak baca macam buku-buku sekarang ni sebenarnya. So, bila dah ada teknologi lah bila ada teknologi. Kalau tanya saya lah kan. Sekarang ni kalau tengok orang industri saya tengok industri yang shift. Faham tak shift tu? Shift tu maksudnya kita tak boleh terlalu selesa ataupun kekal dengan satu perniagaan. Ya betul, semua orang belajar teori kita kena sustain, kena maturity, kena matured, kita kena stable, duduk lama dekat industri. Tapi pada yang sama dalam industri dia sekarang ni, decline tu sama ada dia cepat tu, dia pelan-pelan ataupun terus merudum. Jadi dekat sini saya nampak bahawa beberapa movement untuk shift tu bagi saya adalah semakin lambat kita shift, semakin berisiko dalam perniagaan, which is cost akan meningkat. Contohnya meniaga kat kedai. Tapi kedai tak ada customer. Okay, kita pun kata, okay tak apalah kita campur dua. Online pun jalan, physical pun kita jalan. Jadi bila kita ada buat blended, mix lah, blend itu,
kadang-kadang ada satu perkara yang tak dapat. Kita tak secara total, kita tak maximiskan benda tu. Kan? Jadi masihlah kekal orang tak datang ke kedai, pada yang sama online pun tak dapat maximiskan online. Jadi dekat sini kalau tanya saya, dia kena shift. Tengok pada customer, kena kumpul data balik, kena tanya survey, tengok competitor, study pasal segmentation, study pasal market. Jadi kalau kata kena move total online, kena online. Dan saya rasa kat sini, kalau you faham dekat sini kan, dunia sekarang orang guna handphone. Kadang-kadang ada TV kat rumah pun, kadang TV tak ada buka. Kadang-kadang banyak benda kita depend dari segi penggunaan social, yang kita panggil social media adalah gadget tu adalah telefon. So bila telefon, kalau tanya saya kat sini sekarang ada podcast kan. Sekarang saya nampak semua orang go to the podcast. Podcast lah. Ada orang cakap baguslah konten. Sebenarnya konten is just repeating. Sebab orang mendengar sesuatu yang sama, tapi orang suka dengar lah. Orang suka dengar yang positif walaupun berulang kali. Kalau you fikir balik ya, you pejam mata, you dengar 10 minit, you cuba fikir balik. Aku buka TikTok, aku buka Instagram, aku buka YouTube, aku tengok orang buat benda tu. Bukan benda yang sama ke? Benda tu sama yang aku tengok tahun lepas. Benda tu aku tengok orang menyanyi. Benda yang orang menyanyi tu 5 tahun, 10 tahun dulu lepas pun aku mendengar. So orang bercakap benda ni, kena buat benda baik, buat kena benda baik, buat kena baik. Aku dah dengar benda tu bukan hari ni, dah dengar berkali-kali, bertahun-tahun, tahun sebelum ni nak dengar. Jadi kenapa kita sebagai human nak dengar benda yang sama? Okey, itu memang sifat. Itu memang sifat. Kenapa gadget tu dia buat untuk mendengar benda something yang repeat. Kadang-kadang cuma yang bercakap tu bertukar orang yang bercakap. Kadang-kadang baguslah Mamat ni cakap, tapi kita tanpa sedar kita sebut orang lain bagus juga, orang lain yang cakap pada 5 tahun yang sudah. Jadi benda-benda ni macam ni sebenarnya dalam kita ni belajar management, kita faham semua tu adalah customer engagement. Customer engagement, dan dia tak boleh kita dah buat dah semalam, so next month pula lah kita buat. Tak boleh. Tengok macam mana orang berniaga kat TikTok. Okey lah, saya pun kadang kagum juga. Mak ai, TikTok ni kalau kata barang tak murah, tak payahlah nak plan nak jual kat TikTok. Sebab konsep dia murah. Jadi, kalau tanya saya, boleh strategize kat company, kalau kata nak habiskan stok, buat TikTok je. Selesailah masalah siapa-siapa yang buat TikTok ni kan, pandai buat TikTok ni, pergilah cari company, mana-mana produk yang tak nak sold out apa tu, aku tolong jual kan. Jadi kalau tanya saya, ada segmentation, bukan segmentation lah, kita panggil ada section dalam bisnes tu. Bahagian masa bila lah, tak payahlah pergi dekat shopping complex nak cakap list 70%, 80%, tak ada isu dah sekarang ni, sebab geng TikTok boleh settlekan benda-benda macam tu. Jadi bila cerita location ni sekarang ni, orang tak sewa kilang untuk jual barang diskaun. Orang tak tunggu shopping complex yang besar untuk bagi diskaun yang dahsyat-dahsyat. Sebab kita ada platform TikTok, dan TikTok ni gila, dan orang boleh buat siang, malam dan waktu bila-bila. Tu contoh location ni nak beritahu adalah location secara fizikal ataupun online. Dan zaman sekarang memang go through online. Online ni punya gila lah kalau tanya saya. Memang betul-betul kita steady. Kita tekan picit je, bayar je kat online kan. Barang tu sampai depan rumah. Dan level pula delivery sekarang dia punya level gila dia. Kadang-kadang tak masuk akal. Ada yang deliver bagus, order malam ni, petang besok sampai. Jadi location is something yang very discuss, very very good discuss lah. Back to customer, very simple. Kan orang dok bincang-bincang, kadang bagus kat saya ada consultant yang dok bincang, kita nak kena online, nak buat setup apa semua tu, saya kata back to basic. Memang betul online tu betul, tapi kita kena identify customer. So customer ni betul ke customer ni nak online? Online yang macam mana? Apa yang nak kena buat? Dia perlukan engagement ke dan sebagainya, ataupun nak relax, nak apa? Study pasal customer is not easy lah. Kan? Layout design. Inilah design layout. Layout ni menarik lah kan. Layout ni adalah benda yang, kalau tanya saya lah, kita back to basic balik mission tadi. Apa? Nak low cost. Okay. Layout design akan memberi impact dengan cost kan. Dia macam mana kita nak buat layout, the same time kita pakai low cost, kita boleh reduce cost lah. To achieve through skill, imagination and resourcefulness in layout and work method, production effectiveness and efficiency while supporting and high quality of life. Saya very simple je. Kadang saya pernah cakap kat universiti dengan kawan-kawan saya, dia kata ngajar dalam kelas pun student tak banyak tanya. Jadi nak tunggu student datang kat bilik pun no point. Dalam kelas pun tak tanya, apa dah lagi nak cari kat bilik untuk tanya. Kan? Jadi saya rasa
kenapa saya perlukan bilik pensyarah? Kan? Sebab tu you all tak jumpa dengan saya. Sebab jarang sangatlah jumpa. Saya nak jumpa kat bilik, saya akan tanya balik. Nak jumpa, nak tanya apa? Dalam kelas saya open nak tanya, and you tak nak tanya. Lepas tu nak jumpa, nak tanya, nak discuss apa? Kita pula ada grup WhatsApp. Nak tanya-tanyalah dalam grup WhatsApp. So kalau nak tanya, saya tak perlu. Tak perlu saya ada bilik. Jadi saya sebenarnya saya agak mobile. And bila bekerja ni, duduk kat bilik, minta maaf lah kan, environment workplace tidak menyumbang apa-apa pada saya lah, kan. Tadi pun dah cakap kan, free kan, bila nak buat kerja ni, environment tu sangat penting bagi saya kan. Kalau saya sangat menghargai udara segar kan, kita sangat menghargai dengan environment untuk memberi cabaran idea, kita sangat hargai dengan human untuk kita ada berjumpa dengan orang, nak berkongsi, dapatkan rahsia, dapatkan tip, dapatkan pengalaman. Benda tu tak dapat kat bilik saya. Tu contohlah kan. Jadi saya okey je kalau kata Fazli, kita bagi je lah bilik you dengan pensyarah lain, saya okey. Tak ada masalah. Jadi dekat situ kita faham. Kalau tanya saya lah, saya nak beritahu bahawa layout tu mungkin tak berapa okey. Boleh kurangkan kos ataupun rearrange baliklah to make a flexible ecosystem. Okey. Okey, apa lagi? Ini satu perkataan yang menarik sebenarnya. Effectiveness and efficiency. Baca. Ini saya tak go through deep tapi minta you baca. Ada benda looking macam perkataan tu sama. Effective dengan efficiency. Dua benda yang berbeza. Kalau formula pun dia ada dua formula yang berbeza. Okay. While support and high quality and work life. Saya cerita benda macam ni lah. Habis satu perkataan lah yang seronok nak sebut. Iaitu kecekapan. Kecekapan. Cekap ni, bila cakap kecekapan pun sedap. Kan? Kita sebut dalam bahasa Melayu kan. Kecekapan. Apa ini masukkan kecekapan? Orang boleh buat kerja. Orang ni boleh buat kerja. Dia kerja cepat. Cekap. Cepat tu ada sikit tau. Cepat. Dan tak buat error. Tak ada mistake dan sebagainya. Buat cepat. Tak ada mistake. Dia belum cukup cekap tau. Dia cepat. Okay, dia buat betul. Dah sampai ke cakap, okay, kau nak cakap dengan aku in term of operation. Dia value lah. Dia cepat, okay, kerja dia cepat, and kerja dia betul, tak buat error. Kita cari lagi benda yang dapat. Work dia class lah. Tu dah keluar lain. Kerja dia memang world class lah. Kau tengok the way dia present, the way dia deliver every single text and presented. Betul-betul baik lah. Itu kecekapan. Ramai orang anggap kecekapan tu is something yang kerja lah. Kalau tanya saya kerja kan, paperwork kan. Dia kata first and second page you punya report dah represent dah you punya quality of work. Itu biasa tau dengar. Itu antara benda orang kata effect, berkesan. Tu dah maksudnya. Kan? Kecekapan itu berkesan. Itu yang benda yang nak cakap. Ini something like kerja siap. Okey lah. Macam tu lah. Tak ada buat error, tak buat apa. Balik lah macam tu. The values, keberkesanan dalam kecekapan tu memang dituntut dah. Boleh faham benda tu Kecekapan dengan keberkesanan. Berkesan. Cekap, berkesan. Dua benda tu lah. Something yang kita carilah. Kita pun ada tiba-tiba buka berniaga kedai makanan. Orang buat air, memang buat teh tarik, customer happy. Nampak dia cekap mengurus resources, masih bila nak pakai teh, masih bila nak pakai susu, tak membazir. Kerja cekap sampai kat customer. Customer senyum, repeat order balik, 2 gelas balik. It's something yang aku berkesan lah. Dia ni aku ambil dia workers, memang berkesan, memang cekap dia dapat. Itu benda tu, then you boleh cakap lah effectiveness dengan efficiency lah. You tak boleh cakap efficiency, effectiveness sekadar buat baik, bagus lah. Dia tak buat masalah kan, kerja okey, tepat pada waktu, tapi dia kena ada something lah. Banyak lah faktor kan. Buat kerja bagus sangat pun kan, memang bagus, memang champion award nombor 1 pun, tapi kadang-kadang customer repeat order pun, tapi masih bancuh air tu banyak buat defect kan. Membazir apa semua, dia buang lah apa semua. Tak lengkap juga lah. Jadi dia kena keep balance lah. Then kita discuss about the human resource to provide good quality. Ini ramai student kita yang ada program human resource dalam ni kan. To provide a good quality of work life with a well-designed, safe, rewarding job
stable employment, equitably pay in exchange for understanding individual, contribution from employee at all level. Okay, manusia dia bagus. Saya suka ambil contoh macam main bola lah. Main bola ni, setiap player main bola sepak yang bagus dia ada harga dia. Dan beberapa klub yang ada duit yang kaya ni, mana siapa yang tengah perform, kita sanggup beli dengan harga yang mahal. Okay? Dengan harga yang mahal. Tapi manusia ni, main bola ni, kalau contohlah saya tengok bola kan, katalah satu klub EPL contohnya. So dia ada masa dia tiap-tiap minggu ada game, ada perlawanan. Ada game dalam klub, ada game untuk international. Dia akan terdedah dengan injured. Faham? Injured. Dia akan terdedah dengan social life. Dia ni buat hal pula dalam social dengan apa? Dengan girlfriend dia lah, dengan wife dia lah. Dia ambil isu politik. Contohlah kan isu tentang Palestin kan. Jadi ada yang anti Palestin, ada yang sokong Palestin. Maksudnya ada gangguan dekat politik. So dia merchandise, play bola ni dia macam dia memang apa kita model dalam satu brand, katalah brand Adidas. So dia represent produk Adidas. So dia dibayar bila dia jadi model. So benda-benda tu memberi kesan bukan satu. Kan? Bukan beli player bola. Dulu saya ingatlah ketika zaman-zaman saya masih muda tu dah David Beckham. Bukanlah saya minat dia tapi nak cerita David Beckham tu kan. So David Beckham ni dia sedar dia biasa-biasa je tapi dia keep practice antara yang benda yang bila orang cerita dia pasal practice, orang cerita pasal David Beckham, orang cerita pasal Ronaldo. Faham tak? Orang tak turun training, dia dah turun training. Orang dah balik, dia orang tak balik lagi. Tu antara keep a very good process lah. Tapi kalau tanya saya, kalau bekerja, kalau dia tidak melibatkan kos, saya okey lah. Saya pantang saya kerja, kalau masuk kerja pukul 8, datang pukul 6 pagi. Apa hal datang 2 jam awal? Orang balik pukul 5, dia balik pukul 7. Saya sangat tak suka orang datang awal dengan orang balik awal. Dia balik lambat. Sebab you tak faham tentang sistem. Bila sistem tu coordinate, you datang pukul 8, okay lah kita bagi safety lah, you datang 15 minit awal, okay. Bila balik, orang balik pukul 5, okay lah bagi ruang 50 minit. Sepatutnya tak boleh. 50 minit untuk siap untuk balik. Kenapa? Ada yang kerja balik 12 malam, ada yang datang awal. Kalau tanya saya, I'm feel about the create system lah. Kan? Saya tak suka lah. Saya kerja kat industri dulu, kalau bos saya kata pukul 5 dia tutup switch je. Kan? Dia nak ambil bil. Apa hal pula? Orang lain semua boleh siap kerja pukul 5, kau tak boleh siap pula kerja pukul 5. Kan? Orang lain boleh datang awal cantik, yang datang awal 6 pagi. Kenapa? Saya ingat bos kata, saya tak akan bagi markah untuk orang datang awal pukul 6 pagi. Saya akan potong markah lagi ada. Dan saya tak akan bagi markah orang balik lambat. Saya paling tak suka orang balik lambat. Benda tu sangat mengajar saya selama ni. Saya rasa orang yang bersungguh-sungguh ni datang awal, balik lambat, orang yang hebat. Ternyata perspektif saya salah. Itu antara benda yang mengajar saya lah. It's something yang it's not good lah. Dalam hidup pun sama kan. Kita buat kerja sampai tak tidur malam kan. Janganlah. Kan? Malam memang sangat bagus untuk tidur. Tidur lah. Kan? Janganlah layan sampai 2, 3 pagi, 4 pagi tengok movie, main game kan. Lepas tu, yelah life student. Lepas tu kan bangun pagi, esok pukul 8 pagi gabak, subuh tak ke mana kan. No, tak adalah. Kalau tanya saya kan, kita banyak benda yang dimomokkan dalam kehidupan tau. And it's time to sleep, is sleep. Kan? Waktu untuk tidur, kita tidur. Kita kena kata dengan kawan, kau lah orang relax, cool je. Orang tidur awal. Pagi-pagi semain subuh, boleh jogging. Pagi makan breakfast, kelas pagi dah enjoy. Kan? Aku boleh cerita benda yang best. Kau pagi-pagi, dialog yang sama, apa barang tidur awal, relax lalu kan, santai-santai kan. Tengok setiap hari tanya entah mana subuh kau kan, pagi rabak, entah mana breakfast pun tak dapat ambil. Kelas pagi ada yang pergi, ada yang tak pergi. So apa yang cerita best yang kau nak cerita sebenarnya? Dia kalau cakap saya lah kan, banyak, kalau saya balik zaman muda lah kan, banyak benda yang positif tu lagi rare lah daripada buat benda-benda yang negatif tu kan. Banyak benda lah kan. Contoh bila dah tua-tua baru sibuk lah nak jogging lah, baru nak kayuh basikal lah, baru nak main futsal lah. It's something yang dah kalau tanya saya, bila dah berumur sangat-sangat tu, that's not the right time lah. And benda tu mendapat manfaat pada zaman muda kan. Try to put yourself lah. It's nothing about
It's about nothing. Orang kata, oh Muhammad ni kan cakap benda positif. Oh Muhammad ni alim bangun awal pergi semayang masjid. No. Benda tu banyak benda manfaat you dapat bangun awal pergi jemaah kat masjid. You menjadi salah seorang yang memulakan kehidupan yang penting dengan mewakili apa? Mewakili komuniti Proton City punya kampus lah contohnya kan. Bagi subuh nak dapat satu saf kat masjid pun susah pagi. Kan. Itulah kalau tanya saya apa benda yang rare je. Bro, aku sebahagian daripada 50 orang rare lelaki dekat UPSI ni. Kenapa? Setiap pagi kita dapat saf pertama. 5 orang, 50 orang ni je. Kalau apa-apa nak jadi dekat UPSI ni lah orang paling depan ni. Kan? Orang paling depan. Benda tu tak dibincang. Padahal benda tu adalah sesuatu benda yang positif. Nak kata rare. Dan benda tu saya rasa masih zaman saya tu benda tu saya rugi lah. Kan? Kalau boleh patah balik, kita akan bawa kawan-kawan nakal saya cakap, bro, daripada kita huah-huah, kita lari kejap semayang, lepas tu kan kita sambung balik kerja kita kan. Jadi benda-benda tu tak terbuat. Jadi apa benda lah kerja zaman muda, waktu-waktu tu sesuatu yang tidak produktif lah. Kan? Alright. Jadi human resource ni last kali human resource ni lah kan. Kena faham lah human resource ni something like. Macam mana nak cakap, banyak benda nak cerita pasal human resource ni kan. Tapi kalau tanya saya kan, orang selalu sebut pasal amanah. Amanah. Amanah is something like kerja yang betul-betul. Orang kata bila sebut quality kan, the best word is amanah lah. Amanah. And orang selalu tak nampak dekat HR. Tapi orang yang kerja kat HR ni, orang yang betul-betul kena amanah. Benda yang not to discuss, and tak banyak orang discuss. Orang selalu nampak yang orang kerja bahagian production ni, yang bahagian yang high risk, yang waktu peak lah, memang kata busy tu memang nampak on the physical, on the mental, everything. Kan? Please, panjang saya bekerja kan, saya selalu kadang-kadang pesan kat kawan-kawan saya, kau punya section ni lah yang nampak macam orang nampak cool, nampak relax. Tapi kan, tempat kau ni yang paling tinggi ujian. The best word yang saya boleh cakap, work dengan amanah. Tu je. Kan? Benda tu yang saya boleh sebut lah. And it's something like kita memberi, contohnya macam performance, prestasi, pengukuran prestasi. Bila kita bagi reward untuk bonus, ini berlaku tau. Dia bukan simply saja cakap, kita boleh observe. And orang yang bekerja macam melibatkan kecederaan, safety dengan environment, orang kerja production ni dengan kena makinya, kena marah je, sikit-sikit kena gegar je. Cuba you bayangkan, you nak bangun tidur, you jenis dengan alam tu bangun. Tapi jenis alam tu kawan-kawan you main. Ada alam pukul 12.30 malam, ada alam pukul 1, alam setengah. You pak bangun. Apa hal ni sebab orang kacau you dengan alam. Macam itulah situasinya orang kerja dengan production. Dia punya gangguan tu, bukanlah gangguan, dia punya roger tu tak tentu masa. Peak. Kan? Jadi, bila kita tengok dia orang buat mistake, kita pun penalti dia orang. Dia ni apa dan sebagainya. Kan? Tapi kan, kita tak nampak apa yang kita buat. Saya pernah bagi talk kat HR benda ni. Saya cakap dengan dia, kata terpulang you nak dengar macam mana, tapi you kena faham ekosistem. And buat surat, kan, salah. Print salah, tak kata sampah. Itu defect. Walaupun harga dia berapa sen je lah kertas, tapi you defect about time. Orang boleh buat surat 2 minit, tapi you buat surat 2 hari. Orang boleh buat sebut harga dalam 5 minit, you buat sebut harga dalam 3 hari. And bila orang dapat bonus, you dapat bonus penuh, orang dapat bonus sikit. Ini banyak benda yang kadang-kadang tak nampak. Sebab tu bila cerita dalam human resource ni, something yang bila kita cerita tentang satu benda nak cerita sekarang ni, dan saya rasa banyak perbincang. Kalau you pernah baca beberapa artikel berkaitan dengan human and IR 4.0, how that robot ni lebih baik daripada hire people untuk kerja dekat HR. Baca. Saya baca. Bukanlah, saya pun kerja HR juga. Saya pernah kerja di HR. Jadi bukan something like saya tak suka orang HR. That's part you kena get the knowledge. Kenapa robot IR pun lagi trust dekat robot IR system rather than human untuk manage dekat human resource. Faham tak? Manusia untuk mengurus manusia.
dia ada isu kat situ lah. Dia dekat sini perlukan satu sistem dengan IR, sekarang ada AI untuk buat kerja-kerja sebagai manusia kerana kita ada bias untuk memihak satu pihak dan pihak yang paling tinggi adalah dengan diri kita sendiri. Banyak benda lah kalau tanya saya cerita pasal HR ni banyak benda which is kita boleh learn lah dan benda ni nampak realistik dah proof dah pun banyak company sekarang ni dah reduce numbers of staff dekat HR melainkan kerja government. Swasta dah dia all in padahal dia department bukan HR, dia department marketing, tapi dalam department marketing dia dah absorbkan HR, jadi kita tak perlukan unit HR, so unit HR boleh dijumutkan. Nampak macam menakutkan kan? You boleh baca is something like kat kementerian kerajaan pun dah ada a few kementerian kerajaan saya dah tengok bila saya kata human resource, dia kata kita tak ada dah human resource, so kita dah absorb dah, dia duduk kat department ni. So kalau ada kat HR pun benda-benda a few units je untuk dari segi proper ada pendaftar nak sign or something like that. Everything kita bagi empowerment to the department specifically untuk manage, so kita reduce the employee duduk kat HR. Itu bukan is something new bukan benda baru, bukan benda takut-takutkan. Tetapi benda tu dah berlaku dah banyak lah. Cuma saya nampak environment kat Malaysia okey lagi lah. All the kementerian, all the government mesti lagi perlukan HR staff yang ramai lah. Which is student HR tak ada masalah lah kan. Tapi ambil tahulah kenapa certain company boleh reduce dengan cost tentang human resource. Lepas tu nampak kat sini ni. To provide good quality work life with well-designed, safe, rewarding job, stable employment, equitable pay, is aiming for outstanding individual contribution for employee or the level. Cuba tengok satu persatu. Setiap apa yang dia cakap ni sebenarnya boleh di-replace dengan sistem. Human resource system. Biasa orang cerita pasal human resource management. Human resource development. Cuba baca satu lagi nama dia, human resource system. Kan? Saya baca tu human resource system tu. Dia punya how that the company swasta ni, industri ni betul-betul work hard on the HR system. So dia tak sebut lagi dah human resource management, dia tak sebut lagi human resource development. Dia cerita pasal human resource system. Tu term lah. Okay, next adalah supply chain management. Supply chain, faham kalau cerita pasal input, process, output daripada material to the customer. So in the process kita cerita tadi, and semua yang terlibat, supplier and all the employees and semua. Sebab tu penting cadangan daripada supplier, cadangan daripada employer, cadangan daripada employee, cadangan daripada customer, semua kena raikan. Masa saya kerja pun tak adalah saya kerja bagus kan, tapi bila recall balik kan, is something yang banyak benda yang saya boleh improvise lah. Sebab itulah manusia ni semakin berumur, banyak benda penyesalan yang dia buat lah. Masa bekerja aku dulu, kenapalah tak bijak kan, selalu menyalahkan vendor, selalulah kata orang ni tak bagus, konon-konon kita je yang bagus, orang lain tak bagus. Jadi sebenarnya bila dah apa, tengok tahun-tahun sekarang ni, there's something yang macam we are make a mistake lah. Kadang-kadang kita tak nampak apa mistake yang kita nak buat. Benda tu memberi kesan dalam hidup saya yang sangat-sangat besar. Kalau tanya saya kan, dia memberi implikasi. Ni jangan ikut Dia sangat-sangat pengalaman itu mengajar hidup saya. Kan? Nak kerja kerajaan ni, banyak kali saya cakap, kadang-kadang benda tu macam keep orang tanya. Tapi itulah jawapan saya. Dia kata, it's sangat susah nak explain benda ni. But benda ni bukan prinsip, tapi benda tu dah jadi makanan dalam pengalaman. Bila kita bekerja, kita tak lihat kepada diri sendiri. Kan? Sampai kita pun dah start, aku tak boleh nak ukur diri aku ni baik ke, aku ni sangat bagus ke, aku dah sebagainya. Kita sangat susah nak ukur diri sendiri. Tapi bila kita nak naik pangkat, kena minta. Kena isi borang minta untuk naik pangkat. Susah tu. Aku nak naik pangkat, aku ni minta. Susah. Kalau orang rasa kita bagus, kita boleh buat kerja lah dengan you rasa dia ni bagus buat kerja. Kalau layak untuk naik pangkat bagi, dan dia tu berlaku dengan dunia saya hampir 90%. 10% tu saya dengan bukanlah kata tak penting 10% tu memang saya dengan Tuhan, saya dengan Allah je. Itu saya minta. Kan? Dalam proses kerja 90% ni saya buat kerjanya benda ni, orang rasa tu setimpal dengan saya, dia bagi saya reward.
Tak kisahlah duit ke apa ke, allowance ke, apa ke dia bagi. Naik pangkat ke apa tu, dunia industri, once dia rasa kerja saya bagus, once kerja saya perform, dia rasa bagus, dia bagi. Tak perlu saya minta. Itu berlaku dalam dunia saya, kehidupan saya bekerja. Bila kerja dengan kerajaan, kerja kerajaan saya dah almost bertahun lah. Saya bila, tahun 18 tahun 17 tahun saya kerja kerajaan. Bila sebut pasal minta, tu macam dia tak boleh buat apa. Tu something yang saya tak boleh ubah konsep. Faham tak? Kerja dekat supply chain, saya tak boleh kerja minta. Saya kerja dengan industri, saya tak boleh minta. I need to prove something. Bila kita bagi kerja, baru bagi duit. We need to deliver something first. Kalau benda tu bagus, dia datang bagus. Macam itulah. Tu the way saya bekerja lah. Dan saya bekerja something yang macam saya buat benda tu, customer nak, dan customer willing to pay that rate, dan benda tu jadi. Bukan saya yang minta customer scan. Saya tak. It's something yang kita buat. Itu maksud saya lah. Bila belajar tentang supply chain, everything is something yang kita go to first. Kita kena tunjukkan kita punya effort. Ni lah collaborate with supplier. First, siapa yang nak start? Kalau kita boleh pergi dulu, kita pergi dulu. Jangan supplier datang cari kita dulu. Kalau datang, betul lah. Siapa-siapa datang dulu. Tapi, kita selalu kata, if you want to collaborate the supplier, dalam measure on the performance, siapa yang start? You start ke dia start? We are start. You dapat satu extra mark. Kan? Contoh, to develop, innovate a product. So, bila sebut innovate product, dia selalu fikir benda yang, dia ni guna teknologi, bagus lah apa. Tapi orang tak fikirkan manusia tu yang start innovate the product. Siapa yang pencetus idea? Kadang-kadang orang tak nampak benda tu. Kadang-kadang tengok, produk ni bagus. Kadang-kadang saya punya concern, kadang-kadang bisik orang sebelah. Bro, siapa pencetus idea? Pencetus idea tu yang belakang tu. Tu lah key player. Tu lah key player. Itulah contoh dia. Kita pun tengok, bro, lama dah kerja company ni. Main kau kerja dengan company aku. Sebab aku nampak kau punya talent ni, company aku lebih meraihkan. Jadi benda tu dia tak minta pun. Tetapi tak tahu dapat better offer, gaji 2 kali ganda pergi kat company lain. Tu contoh bila we discuss about the supply chain management, kita tak merujuk kepada minta dulu. Tetapi sesuatu yang kita akan dapat bila kita buat quality service. Dan kita bagus buat kerja. Katalah you bagus buat kerja finance. You bagus untuk financial plan. You bagus untuk merangka financial plan. These people know our skill. So kita tak minta pun, tahu-tahu kita akan ditawarkan. Itu supplier. Supplier. Kita membekalkan, menawarkan. Kan? Inventory. Saya baca dalam bentuk tu tapi kalau you baca buku, dapat jumpa. Supply chain maksudnya adalah satu kitaran proses untuk menciptakan produk dan perkhidmatan yang dimulakan dengan material. Material terbahagi pada elemen. Dia akan cerita macam tu lah. Tapi the way saya akan explain benda lain sikit lah, which is yang tak ada dalam buku. Inventory to achieve low investment in inventory consistent with high customer service level and high facility utilization. Bila sebut inventory ni, antara benda yang sangat-sangat orang fikir adalah managing cost. Sebab nak inventory ni, nak buat apa-apa mesti libatkan duit. Nak kena ada warehouse lah, nak kena ada pengurusan lah, takut kena curi lah, benda tu rosak lah kan, isu safety lah, apalah semua kan. Jadi dalam base ni pula overload, over inventory, low inventory. So, it's not. Kalau tanya saya kan, you kerja apa tu? Saya kerja manage dekat production. Yelah, you managing apa? Saya managing inventory. Macam kawan saya, bos, kerja apa dah? Saya 20 years. Dan kerja saya adalah manage warehouse. Bukan senang tu kerja tu. Bang, dia kata, saya panggil abang sebab sini. Bang, 20 tahun dekat warehouse. Gila punya kerja. So, tak payah cerita yang best lah. Cerita problematik pun sampai pencen cerita tak habis. Orang kerja warehouse ni, aku nak cerita satu masalah. So, dia akan, sebab tu nama dia dalam ilmu, nama dia case study. So, kita belajar daripada permasalahan, macam mana dapatkan satu solution. So, solution tu akan jadi standard. Bila masalah tu berlaku lagi sekali, kita dapat menyelesaikan itu dengan efisien, dengan cepat, dengan baik dan sebagainya. Ramai orang tak nampak benda tu. Masalah tu berlaku boleh berulang-ulang kali. Tetapi macam mana nak manage benda tu? Different people, different skill. Different document,
different efficiency. Ramai orang tak bincang benda tu. Sebab tu saya kata, kadang-kadang kita kena ambil pengalaman. Benda tu susah nak cakap. Tapi sebab tu dah saya kata, kalaulah dia beri ruang, jumpa kawan-kawan lama, yang pengalaman, jumpa dia minta tips. Sebab nak dapat tips tu bukan senang. Dia menghadapi masalah tu dengan level stres tu sangat tinggi. Tapi sebenarnya nak menyelesaikan benda tu, ada cara untuk menyelesaikan benda tu. Kita mungkin tak hadapi masalah tu, tapi kita dengar cara nak menyelesaikan masalah tu daripada orang yang tepat. Walaupun kita tak buat lagi, tapi benda tu kita dapat tips daripada orang yang tepat. Kenapa? Besok-besok kalau jadi susah. Macam adik saya ingat lagi dia kata, bagi saya Along, anak sulung. Dia kata, Along, betul abang Along bagi tips pasal kahwin. Which is kalau tak bagi tips tu, rasanya dia pun, saya kata dengan dia, very simple abang kan. Kahwin is kahwin, nikah kahwin. Okay. The major part is how you manage family lepas kahwin. Macam mana kita nak urus keluarga. Keluarga maksudnya financial and everything lah. Selepas kahwin. Kan? Kahwin ni is something like nak bagi tahu keluarga terdekat dan jiran bahawa kita dah kahwin. And kadang-kadang kau kahwin dekat kampung. Tapi dekat taman kau, rumah kau, orang tak tahu kau dah kahwin. Jadi kalau kau faham, kau kena meraihkan kahwin itu di tempat kampung kita dan tempat kita tinggal. Tempat tinggal kita mungkin tak tahu yang kita dah kahwin. Mungkin kawan terdekat kita yang kita panggil datang ke kampung untuk kahwin. So, saya kata ni kena pergi dekat surau, raihkan dekat surau bahawa malam Jumaat ke, waktu-waktu kelas mengaji ke, kita infak sikit makanan, kan, beritahu ini sedikit majlis perkahwinan saya. Beritahu dengan Bilal kata okey lepas isyak ni kita boleh nikmati makan sikit. Salah satu karya kita baru selesai kahwin minggu lepas di kampung dia. Jadi adalah sikit dia nak bagi kita. Jadi orang karya tahu yang bahawa dia dah kahwin. Jadi dengan manage kahwin pun tak payah beria nak ada kemah apa bagai apa semua. Nak beli barang-barang pun very effective punya part. Jadi bila lepas kahwin boleh faham. Lepas kahwin dah jenis yang sebenarnya. Okay. Dia kata bila saya cakap macam tu, saya kata kenapa? When dia compare dengan kawan-kawan dia. Buat kahwin gah-gah, pinjam loan sana sini kan. Jadi tak faham konsep kahwin dan sebagainya. Banyak cerita dengan kawan-kawan, banyak benda masalah. Dan dia pun tak naklah nak mengatakan dia yang bagus kan. Dia sekadar mendengar lah. Dia selalu cakap terima kasih bab tu. Jadi kita tak adalah kata macam aku bagi good tip tak, tapi kita bercakap berdasarkan pengalaman. Kan kawan-kawan pensyarah saya kan, saya cakap benda yang once nak dengar ambil lah mana yang baik, ambil yang buruk tak. Sama dengan pelajar-pelajar macam ni saya cakap dalam kelas group A baru ni saya sebut cakap. Lately bila nak pergi interview is not just only CV. Conventional CV. You ada CV kan? CV kita print selai dua line, kita nak minta kerja, kita minta kerja. Zaman sekarang, orang akan investigate siapakah kita. And kita ni ada dekat social media. Tengok you kat social media, tengok you up status ni macam mana. Tengok pula berapa ramai you punya friends. So apa aktiviti, dia boleh check everything sekarang ni. Dia boleh tengok you buka akaun apa, you ada YouTube tengok apa, semua orang boleh tengok personality kita daripada aktiviti social media kita. Kan? Kita ada beberapa comparison. Bukanlah kata yang bagus kan, tapi kita belajar daripada tengok kejayaan. Ada orang yang majikan sangat-sangat kagum dengan dia sebab dia ada buat CV masuk dekat YouTube. Sangat kreatif dia buat YouTube memperkenalkan diri, tunjukkan apa yang kelebihan yang dia ada. Kreativiti itu, video itu sangat menarik perhatian. Yang dibuktikan lagi, banyak berbilion like, comment, share dapat. Bagus approach dan sebagainya. Jadi bila majikan dapat CV kita dengan bagi link YouTube dia, itu dah beri orang kata satu langkah ke depan yang sangat positif. Dunia dah berbeza. Sebab tu saya kata dengan dia, kalau student saya nak, dah ada ke CV kat YouTube? Tak ada lagi. Itulah. Orang lain dah ada, dah banyak view dah. Kau buat lagi pun tak. Macam mana, dia jadi, faham tak dunia sekarang ni? Mungkin kita biasa tak ada pengalaman. Tapi disebabkan, kita panggil dia interview.
Kan kau tengok dekat YouTube dia kemain lagi, kau tengok semua komen dia bagus. At least kita panggil dia, kita nak tengok depan-depan dia. Jadi itu orang kata peluang tu untuk dipanggil interview tu tak semua orang dapat. Kan? Jadi saya fikir-fikir balik, saya ni memang dikurniakan waktu saya nak bekerja tu susah nak dapat kerja. Jadi bukan susah nak dapat kerja, maksudnya nak dapat kerja yang saya nak tu sangat susah. Jadi saya go through interview. Saya ingat saya bukan nak katakan banyak, tapi jujur je, saya rasa kalau kata bank, apa bank yang saya tak pergi? Dah panggil interview tau. Semua bank saya dah pergi. Bank ni, bank ni, bank ni, bank ni, bank ni, bank ni. Memanglah saya kerja kat JVC Bank, tapi bank-bank lain pun saya minta juga. Tapi kan tak dapat. Ketika itu bila fikir-fikir balik kan, kalaulah aku buat approach macam budak-budak muda sekarang ni minta kerja sekarang, rasanya aku dapat kot. Dia benda-benda itulah. Walaupun saya senior, saya kena belajar dengan orang muda jugalah. Tu benda-benda yang kita kena faham lah Okay, scheduling. To achieve high level throughout the timely customer delivery throughout effective scheduling. Okay, scheduling kan. Ambil satu contoh lah kan. Bahasa lain kita panggil jadual lah. Jadual. Ada orang kata bahasa, kalau saya buat training, nama dia tentative. Kan? Kalau tanya saya kan, orang selalu fikir, oh kalau nak buat paperwork kena dahsyat. Saya kata dengan kawan-kawan saya, tentative dulu. Kalau you nak buat program 5 hari, cuba kau buat tentative. Daripada pagi sampai petang, buat. Tentative tu is not easy. Beritahu apa benda yang nak buat. Susun elok-elok, buat-buat, kita bagi kat kita punya klien. Klien tengok tentative je, tengok berapa minat. Itulah, cuba kau explore how to be success to provide very good tentative program. Itulah kalau tanya saya lah kan. Saya tengok kadang-kadang student-student buat projek bila buat tentative kan. Saya cakap dengan dia, tentative ni buat untuk apa? Kita ada majlis. Kita majlis untuk apa? Nak raikan siapa? Budak-budak apa ke? Kena tahu. Betul ke tentative buat macam ni? Benda banyak benda lah. Kalau tanya saya, tentative ni boleh cut cost. Banyak benda yang, yelah, kadang-kadang kita buat, kita rasa benda tu bagus untuk dia, tapi terpulanglah pada dia nak buat atau tidak. Jadi banyak benda yang saya rasa mungkin sebagai pelajar kan, lepas ni kalau ada program, cuba buat tentative betul-betul. Tentative yang boleh dapat crowd ramai, crowd pun suka, cost pun tak tinggi, boleh jimatkan, boleh generate money. Banyak benda. Kalau tanya saya, benda tu tak boleh main-main lah. Memanglah saya nampak sekarang ni banyak event-event panggil artis lah apa semua. Saya tak kata salah, kalau kena strategi memang menjadi. Tapi benda-benda tu, saya duduk kat OPSI dah berapa tahun, 16 tahun kan. Pusing-pusing balik benda yang sama je. Kan. Still buat program besar, orang tak ada pun. Kena paksa student datang semua, wajib baru jadi. Jadi dia tidak. Kalau you meniaga, faham tak? Meniaga bukan boleh paksa orang. So kita ada something idea, boleh tarik orang yang ramai akan datang untuk beli produk dan terima perkhidmatan kita. Yang tu yang student kena belajar. Dekat universiti, belajar macam mana cubaan bereksperimen untuk dapatkan crowd. Yang mana diorang sendiri happy untuk datang. Sebab besok bila you dalam dunia industri yang besar, and bila orang interview pun tanya, apa kejayaan ni? Kejayaan saya ada buat berapa program. Berapa program ni bagi saya berjaya kerana program ni melibatkan kos yang rendah tapi menjaya menarik seramai pelajar sekian. Majikan dengar, dia cukup kagum dengan ayat tu. You buat program. Berapa kos? Oh, sangat rendah. Tapi boleh attract 20,000 untuk partisipan tu. Dan outcome dia, ni. Kalau tanya saya lah, kalau orang interview boleh cakap macam tu depan saya, dia sangat macam, wish, dahsyat budak ni ada something macam tu lah. Tapi susah nak jumpa orang lalas. Yang paling banyak sekali ada soalan? Tak ada soalan. Bila tak ada soalan, ni satu lagi pantang lah. Very basic sebenarnya. Bukan tip baru pun. And once kalau kata ada soalan, you cakap tak ada soalan, bermaksudnya you bye-bye lah. Majikan tunggu soalan yang terakhir. You belum bekerja lagi dah tak ada soalan. Kan? Apa jadi kalau you dah kerja dengan syarikat ni? Pun tak tanya soalan. Tak ada apa yang, tak ada nilai penting pun diri you dalam syarikat. Kan? You belum kerja pun tak ada soalan. Kan? Maksudnya orang tak kerja lah banyak soalan. Belum macam-macam tak tahu ni, tak tahu apa semua tu kan. Kan? Tanyalah soalan. Kalau tanyalah sekarang ni, tanyalah dengan ChatGPT, tengoklah dekat YouTube. Kan? Apa soalan yang kita boleh tanya dengan majikan semasa interview? Tanyalah ChatGPT, what should I ask to the employer during the interview section? Tanya, kan?
supaya kita tahu macam mana nak tunjukkan good impression lah, first impression dengan majikan. Okay. Okay, maintenance lah. Maintenance kita banyak akan discuss nanti. Kita akan discuss maintenance juga. Walaupun tak go through lah. Kalau saya belajar dulu semua tak masuk sangat dalam ni. Kita belajar total productive maintenance. Dan saya memang salah satu research saya memang saya suka total productive maintenance. So macam mana pengurusan maintenance daripada asal lagi planning, beli, manage, lepas tu monitor, lepas tu kita punya manage value juga bila nak jual balik penyelenggaraan dan sebagainya. Sebab tu high utilization. You kena faham mesin macam mesin photostat. Very simple yang you punya printer. Kalau you nak print banyak, you tak boleh print serentak atau print sekali arung 2 jam, tak boleh. So bila toner tu panas, dia akan makan toner tu cepat. Dia makan ink tu cepat. Sebab tu kalau tengok dekat apa, kalau ada lah, tak semua printer ada explain. Dia toner ni, dia operation dia dalam skala kecil. Dia melibatkan panas. Jadi bila print tu, dia kena print, contohlah setengah jam, rehat dulu. Bagi dia sejuk balik, baru print balik. Baru toner tu boleh tahan lama. Tapi kalau kata you nak print beria kan, tanpa non-stop, ink tu akan cepat habis. Sebab tu kadang-kadang ink ni penting. Ramai orang tak ambil pot. Contohlah bagi saya, benda tu sensitif, nak sebutkan sensitif lah. Benda tu tak boleh nak buat apa-apa kan. You beli tayar. Okay, tayar Malaysia bagus lah. Malaysia bagus, tayar kat Malaysia ni getah asli, getah yang bagus. Tetapi kadang-kadang kita kat Malaysia ni ada tak berapa yang bagus. Contohnya tanah jalan tar tu. Kadang-kadang jalan tar tu ada kualiti yang tak bagus. Bila kena cahaya matahari, dia punya implikasi panas tu panas sangat. Dan kita pula parking kereta tayar di tengah-tengah tar yang tengah-tengah panas. Lagi-lagi kita tak bergerak. Kan kita parking. Jadi sedikit sebanyak dia akan memberi kesan kepada tayar kita akan quality wise lah, merekah. It's not bukan kerja 1-2 hari lah, tapi kadang-kadang kenapa orang pakai tayar ni kadang-kadang tak sampai setahun dah kena tukar. Benda-benda macam tu lah, part of the quality. Bila sebut maintenance, the quality of maintenance tu kan. Kadang-kadang kita beli tayar kereta, kita nak pakai 2 tahun tapi tak sampai setahun pun tayar nak kena, bukan jalan jauh pun dah kena tukar tayar, something. That part. So kalau kita belajar dalam operation is something like B2B calculate. Kan ikutkan teori tayar simple tau. Kalau ikutkan dulu orang kata betul-betul pengurusan tayar, saya sendiri tak boleh buat lah. Dan saya pun sangat kagum siapa yang boleh buat. Tayar ni boleh pakai sampai 100,000 km. Asas teori. Asas pembuatan tayar ni, yang mana tayar tu boleh gunakan 100,000 km. It's not good for industry lah kan. Kalau tayar boleh pakai 100,000 km, orang tak tukar tayar lah. Jadi orang tukar tayar ni adalah 20,000. Perjalanan 20,000 dah kena tukar tayar. Normal ni 20,000 ni setahun lah. Jadi bukanlah kata tayar tu tak boleh guna. Supaya tayar tu masih ada kualiti cengkaman hujan bagus lah. Jadi setahun sekali tukar lah. Tapi kilometer dia lah 20,000 kilometer. Tu contoh lah. Part-part maintenance ni kita akan bincang nantilah untuk chapter-chapter yang lain. Okay. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Saya rasa lebih masa dah. Saya ingat target sebelum jam 10. Okay. Baca bab 2 ni, banyak lagi perkara dalam bab 2 ni boleh baca. Macam saya sebutkan tadi lah, bab 2 ni sebenarnya dia macam value added. Bukan value added lah, just summary lah kepada chapter-chapter selepas ni. Dan juga ada chapter-chapter yang dah belajar dekat subjek-subjek yang lain sebelum ni. So saya tak nak ambil banyak masa, saya ucapkan terima kasih semua. Mungkin kat sini tak ada soalan. Tapi saya memang suka soalan. Kalau lepas-lepas ni ada soalan nak tanya, tanyalah. Okay. Nak tanya kat guru WhatsApp pun boleh. Nanti ingatkan saya satu perkara takut saya lupa, iaitu saya nak kongsikan juga yang berkaitan dengan apa ni, lupa saya. Ni assignment. Bagi saya masa sikit lah. Saya ingat ada kerja saya nak buat dalam sejam 2 ni. Tengah-tengah malam sikit nanti saya bagi saya punya assignment dan juga video. And supaya esok pagi you boleh tengok lah assignment tu video ke. Kalau ada apa-apa perbincangan, kita boleh bincang kat grup WhatsApp. Okay, terima kasih semua. Minggu ni tak ada kelas dah. Okay, kita akan jumpa pada minggu depan. Arrangement. Nanti saya bincang lah, especially grup hari Khamis. So macam mana kita nak bincang untuk kelas kita untuk operation management minggu depan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.